أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Khususnya kepada kedua tokoh panel jemputan kita yang sangat dihormati dan disegani bersama kita pada hari ini, pada siri kedua webinar bersempena 40 tahun Apium ya. Jadi pada hari ini kita bersama yang saya fikir ramai khususnya anak-anak muda, pelajar-pelajar yang berada di Akademi Pengajian Islam pada masa ini mungkin tak sempat bertemu dengan kedua tokoh yang kita hormati ini yang merupakan bekas pensyarah, bekas pendidik, tenaga pengajar dan juga saya boleh katakan tulang belakang penting terhadap penubuhan Apium sehingga pada hari ini ya. Sebelum saya teruskan program kita, saya ingin mulakan dengan beberapa rangkap pantun. Mohon izin Al-Fadhil Ustaz. Sila. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Kepekan Kuala membelin bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan aludan madah yang indah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, khususnya kepada kedua panel Al-Fadhil Ustaz Dr. Kamil dan juga Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Mukmin yang saya hormati, yang saya kasihi, dan juga para penonton yang kita raikan pada hari ini, dan kita hari ini live di Facebook Akademi Pengajian Islam Siti Melaya ya. Dan untuk makluman, mungkin ada yang baru mengikuti kita live pada hari ini adalah siri kedua webinar yang dianjurkan oleh Akademi Pengajian Islam sempena sambutan ulang tahun 40 ulang tahun yang ke-40 Apium ya, ataupun Akademi Pengajian Islam dan singkatannya Apium ya. Siri pertama tempoh hari kita dah mendengar perkongsian pengalaman, perkongsian ilmu, perkongsian nasihat daripada Tok Mut ataupun Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Zundi Abdul Majid yang juga merupakan tulang belakang penubuhan Apium. Dan hari ini tuan-puan yang saya hormati, bersama saya panel pertama Dr. Abdul Mukmin dan panel kedua Dr. Kamil, insya-Allah. Sebelum kita mulakan sesi kita ni, adalah lebih manis dan lebih molek kita berkenalan sedikit ya tuan-puan ya. Kenal dulu sebab ramai khususnya pelajar-pelajar kita sama ada di peringkat bachelor, peringkat postgraduate masih mungkin tak sempat berjumpa, mungkin tak berapa kenal dua tokoh panel kita pada hari ini. Saya bacakan sedikit biografi ringkas tentang panel kita yang pertama, Al-Fadhil Abdul Mukmin. Dr. Abdul Mukmin pernah berkhidmat dan menyumbang bakti sebagai Profesor Madya di Akademi Pengajian Islam Siti Melaya sejak tahun 1989. Tuan-puan, sangat lama ya. Saya lahir tahun 87. Al-Fadhil Dr. Abdul Mukmin telah berkhidmat Profesor Madya di Apium 89 hingga 2016, iaitu selama 27 tahun. Begitu lama tuan-puan ya. Dari segi pendidikan, beliau memiliki diploma pendidikan ijazah sarjana muda ekonomi kepujian, juga memiliki ijazah sarjana pentadbiran perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Seterusnya, beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang pengajian Islam dari Universiti Melaya. Maksudnya dari UM juga ya. Dalam bidang pentadbiran akademik, beliau pernah menyumbang bakti sebagai ketua di Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Malah, beliau pernah menjadi timbalan dekan di Fakulti Syariah Universiti Melaya. Orang sekarang tak berapa kenal Fakulti Syariah, itu nama dulu dia. Sepanjang khidmat di Universiti Melaya, beliau telah menerbitkan banyak buku dan artikel berkaitan dengan transaksi Islam, ekonomi Islam, pengurusan Islam, perbankan dan kewangan Islam.
zakat, dinar dan juga dakwah. Beliau turut melakukan pelbagai penyelidikan dalam bidang kewangan Islam yang memberi manfaat yang sangat besar kepada institusi perbankan Islam di Malaysia sehingga ke hari ini. Pada masa kini, Dr. Abdul Mukmin Abdul Ghani menjadi sebahagian panel akademik untuk beberapa institusi pengajian tinggi. Dr. Abdul Mukmin dilantik sebagai ahli jawatan kuasa syariah untuk Public Islamic Bank Berhad pada bulan April 2020 dan kini berkhidmat sebagai pengurusi jawatan kuasa syariah. Bukan calang-calang orangnya tuan-puan ya. Sebelum menyertai Public Islamic Bank Berhad pada tahun 2020, beliau telah berkhidmat sebagai pengurusi jawatan syariah, jawatan kuasa syariah bagi Hong Leong Islamic Bank Berhad dari tahun 2004 hingga tahun 2020. Tuan-puan, sangat lama ya sebagai pengurusi, dan Hong Leong MSIG Takaful Berhad dari 2006 hingga 2020. Beliau juga pernah dilantik sebagai ahli jawatan kuasa syariah Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad dari 2004 hingga 2006. Selain menjadi ahli jawatan kuasa syariah Public Islamic Bank Berhad, beliau juga berkhidmat sebagai ahli jawatan kuasa syariah untuk AIA Public Takaful Berhad. Saya fikir tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para penonton, kalau saya ceritakan pengalaman itu lagi panjang, tapi kita akan mendengar daripada tuan badan panel yang kita hormati segani sebentar lagi berkenaan pengalaman dan juga latar perkembangan APIUM itu sendiri. Ya, okey, baik. Saya ingin perkenalkan pula panel kita yang kedua. Siapa tidak kenal? Boleh katakan tiap minggu kita nampak Al-Fadhil Dr. Ustaz Dr. Kamil. Ya. Prof. Madya Dr. Muhammad Kamil bin Haji Abdul Majid merupakan pensyarah di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam. Beliau lahir pada tahun 1950 di Kampung Kayu Rindang Melur, Kota Baru, Kelantan. Dari segi akademik, beliau memiliki ijazah Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang dari Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan YPTIK dan ijazah Sarjana Muda Syariah di Universiti Al-Azhar, Mesir. Beliau turut memiliki kesarjanaan dalam bidang pengajian Islam di Universiti Melaya pada tahun 1985. Sangat lama tuan-tuan, 85 saya tak lahir lagi. Dan seterusnya melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah Doktor Falsafah dalam bidang falsafah dan teologi Jabatan Pengajian Islam UM dan bidang pemikiran Islam, kerohanian di Universiti Melaya. Bidang kepakaran beliau ialah pemikiran Islam, teologi Islam dan sosiologi Islam. Dalam bidang pentadbiran akademik pula, beliau pernah dilantik sebagai Timbalan Dekan Usuluddin, Ketua Jabatan Dakwah Pembangunan Insan dan Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar di Akademi Pengajian Islam. Beliau turut menjadi anggota ulama Majlis Agama Islam Kelantan, MAIK, ahli panel kajian akidah JAKIM dan juga terlibat dengan peristilahan agama Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau sangat aktif membentangkan kertas kerja sehingga pada hari ini di dalam dan luar negara. Dari segi penerbitan pula, beliau telah menghasilkan pelbagai karya ilmiah dalam pemikiran Islam dalam usaha memantapkan akidah ummah di Malaysia. Kini, beliau telah menerbitkan lebih dari 10 buah buku di samping menyumbang banyak artikel dalam jurnal tempatan dan antarabangsa. Tuan-puan ya. Itu sedikit pengenalan tentang kedua orang tokoh panel yang kita hormati, yang kita segani, dan sebentar lagi kita akan mendengar pengalaman dan perkongsian yang saya fikir sangat bermanfaat berdasarkan pengalaman yang begitu luas dalam bidang akademik, dalam bidang pentadbiran, pengurusan dan sebagainya, sehinggalah apa yang kita lihat APIUM ini adalah hasil mahsul usaha daripada tokoh-tokoh sama ada yang telah pun meninggal dunia dan sebahagiannya pun yang telah bersarah ya. Jadi ahlan wa sahlan khususnya kepada panel kita yang saya hormati, Dr. Abdul Mukmin. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik, berkhair. Alhamdulillah. Al-Fadhil Ustaz Dr. Kamil, apa khabar Ustaz? Sihat ya? Baik, sihat orang tua. Alhamdulillah ya. Tadi Ustaz Kamil tanya pernah ajar ke saya kan? Oh, dah Ustaz tak ingat dah ya. Untuk makluman tuan-puan para penonton, saya pernah menuntut ataupun Dr. Kamil pernah mengajar saya sewaktu saya di peringkat bachelor di Akademi Pengajian Islam. Jadi sedar tak sedar,
telah beberapa tahun berlalu, dan hari ini insya-Allah kita akan mendengar perkongsian yang akan disampaikan oleh panel yang kita hormati. Tajuk kita pada hari ini iaitu berkaitan tentang sejarah penubuhan jabatan dan pengajian awam. Ya, sebab sebahagian kisah menarik latar belakang telah pun kita dengarkan pada siri pertama oleh Tok Mut pada apa webinar yang lalu, dan hari ini kita akan mendengar daripada panel kita, dan kita ada 3 pusingan pada hari ini tuan-puan ya, para penonton yang dirahmati ya. Kita ada 3 pusingan, dan pusingan terakhir kita akan bukalah soalan sekiranya kita ada masa yang bersesuaian insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, kita boleh mulakan pusingan pertama ya. Ustaz Dr. Kamil dan Ustaz Dr. Mumin. Sila. Okey, baik. Saya terus ke panel yang pertama. Panel yang pertama Al-Fadil Ustaz Dr. Abdul Mukmin Abdul Ghani. Ya. Soalan kepada yang berbahagia doktor. Boleh yang berbahagia doktor kongsikan kepada kita semua, pada kami hari ini, berkenaan tentang sejarah penggabungan di antara Jabatan Pengajian Islam dan Akademi Islam pada bulan April 1966 di bawah Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melaya. Sebab ramai orang yang tak tahu perkara ini. Silakan Al-Fadil Doktor untuk kongsikan kepada kita. Terima kasih Dr. Selamat sebagai moderator. Sebelum saya hurai berkenaan soalan tadi, ada kesilapan berlaku tadi. April 1996 tu bukan 1996. Oh ya. Yeah. Bukan 66, mungkin type error aku. Bukan 1966, 1996. 1996. Saya nak tekankan oleh kerana ini adalah webinar yang kedua, dan yang pertama dah dibuat oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud. Saya rasa dia yang paling baik sekali menceritakan tentang perkara ni sebab dia daripada muda. Jadi saya ni orang baru dan saya hormat kepada Dr. Kamil sebab dia lebih senior daripada saya di Akademi Islam. Saya ni orang kata tumpang. Oleh kerana saya sebelum saya join Lecturer Universiti Melaya, saya berkhidmat sebagai PTD. Saya adalah seorang pegawai PTD walaupun saya di sekolah sekular, tapi saya berlatar belakang sekolah Arab. Saya bermula di sekolah Arab, pergi ke Kuala Islam. Lepas tu masa Kuala Islam dulu, ramai usrah tengah kuat masa tu. Kita hendak orang-orang kita mengislamkan ilmu. Maka saya diarahkan masuk Fakulti Ekonomi. Walaupun jiwa saya minat pada usul fiqh. Tapi itulah kehendak Allah SWT. Jadi akhirnya Profesor Emeritus Datuk Mut, saya panggil Datuk Mut lah senang, panjang nama dia tu. Jadi dia yang minta supaya saya join Universiti Melaya. Dan masa tu saya memang minat nak join Universiti Melaya lah. Maka itulah jadi saya pensyarah. Saya resign PTD dan jawatan akhir saya ada di unit perancangan ekonomi Jabatan Perdana Negeri. Sebenarnya penggabungan ini kalau nak kira kisah, Datuk Mut lah orang yang paling baik sekali menceritakan dari segi sebaliknya. Dan saya rasa dalam masa webinar pertama mungkin dah diceritakan. Cuma saya nak tekan ke sini bahawa Akademi Pengajian Islam ini amat bertuah. Sebab pokoknya berakarkan kepada dua sumber yang boleh katakan paling hebat di semenanjung Tanah Melayu. Pertamanya adalah daripada Nilam-Buri. Di sebelah timur, pusat pengajian tinggi yang paling dikendaki pada masa paling masyhur adalah Nilam-Buri. Dan di sebelah barat adalah Kolej Islam Melaya. Jadi kedua-dua inilah. Jadi saya masa belajar sekolah Arab dulu pun cita-cita sama ada pergi ke Nilam-Buri ataupun akan pergi ke Kolej Islam. Jadi saya pergi ke Kolej Islam. Jadi nak ceritanya benih pengajian Akademi Pengajian Islam ini berakarkan kepada akar yang subur sebenarnya. Dia bermula daripada Akademi, bermula daripada Nilam-Buri tahun 1981 jadi Akademi Islam di Universiti Melaya, dan Dr. Kamil akan cerita mungkin lebih baik sebab dia yang terlibat lebih lama daripada saya.
Dan pergabungan berlaku pada tahun 1996 pada bulan April dengan Jabatan Pengajian Islam. Dan Jabatan Pengajian Islam Mesti Melayani, saya alumni dia. Saya buat PhD di jabatan itu. Jadi saya berasa bangga juga lah sebab jabatan yang saya belajar dulu akan cantum merger dengan Akademi Islam menjadi satu entiti baru apa yang dinamakan Akademi Pengajian Islam. Jadi saya harap saudara-saudari yang belajar di sana, yang berkhidmat di sana, sepatutnya bangga apabila Akademi Islam ini berakar daripada dua sumber yang memang hebat daripada di Semelayu Tanah Melayu. Saya rasa itulah yang boleh saya ceritakan sikit. Sebab saya bimbang takut cerita panjang-panjang kan terkeluar pula. Sebab sepatutnya cerita ini diceritakan oleh Tok Mut. Dan Tok Mut orang yang betul-betul menjiwai, orang yang betul mengalami daripada awal sehingga akhir. Dan dia masih ada. Ada figure-figure lain tu dah tak ada bersama kita. So patutnya pihak saudara-saudari memanfaatkan Datuk Mut yang masih ada. Saya rasa itulah pemerintah sikit sebanyak latar belakang tentang pergabungan ni. Dan kisah pergabungan mungkin Datuk Mu boleh cerita lebih detail lah. Sebab saya tahunya apabila di Akademi Islam dulu saya diminta mengajar di situ hanya sebagai paper elektif ekonomi dengan pentadbiran. Dan masa tu Datuk Mu memberi idea nak gabungkan ilmu semasa dengan ilmu Torah. Jadi baguslah kalau dapatkan dalam webinar pertama dulu cerita-cerita tentang perkara ini. Sebab saya tak ikuti, saya tak tahu. Takut terbolang apa yang dah dicerita. Saya rasa setakat tu dulu Tuan Reda. Okey, baik. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Mukmin. Ya. Saya fikir ada beberapa perkara menarik daripada latar sebelum Dr. Abdul Mukmin berkhidmat di ASU. Ya. Jadi untuk makluman Al-Fadhil Dr. Abdul Mukmin, ada beberapa perkara juga telah diceritakan oleh Profesor Emeritus pada webinar pada 1 Julai tempoh hari. Namun mungkin ada juga perkara-perkara mungkin di belakang tabir daripada pengalaman panel-panel sendiri yang insya-Allah kita boleh dengar daripada perkara ataupun sisi yang berbeza insya-Allah. Ya. Okay, terima kasih sekali lagi kepada panel kita yang pertama, Dr. Abdul Mukmin. Okey, saya terus pergi kepada panel kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Dr. Kamil. Soalan dia, boleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Kongsikan juga kepada kami berkenaan tentang sejarah awal penubuhan Akademi Islam sekitar tahun 1981 itu. Dan bagaimana perkembangannya yang mengandungi dua fakulti, iaitu Fakulti Syariah dan juga Fakulti Usuluddin. Jadi program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dan program matrikulasi iaitu Pra-Akademi Islam. Ya, sebab dia ada kesinambungan itu. Jadi banyak mungkin ada cerita-cerita belakang tabir yang memang kita tak tahu, sama ada dia tidak dituliskan di dalam transkripsi sejarah itu sendiri. Dipersilakan Al-Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan pertama sekali dari akhbar-akhbar dan majalah-majalah Melayu tahun 1900 lagi. Orang Melayu, umat Islam di Malaysia ni nak kepada Pusat Pengajian Tinggi Islam atau Universiti Islam. Ini ada dalam majalah, ada dalam surat khabar. Tetapi saya nak sebut satulah. Kata Profesor Ko Kikim, universiti pertama di Melayu Tanah Melayu ialah Masjid Muhammadi Kota Baru zaman Tok Kenali. Kemudian kita lihat bila Ustaz Zulkifli balik, maka tertubuhlah Kolej Islam Malaya. Itu pusat pengajian dalam bentuk pengajian tinggi lah tersebut. Dan Kolej Islam telah melahirkan tokoh-tokoh yang hebat. Dari menteri-menteri sampai kepada tokoh-tokoh agama. Dan jangan lupalah seorang tokoh yang cukup berwibawa mengembangkan Kolej Islam Malaya ialah Ustaz Nik Muhyiddin Musa, anak Mufti Wan Musa Kelantan. Jadi dia ni sekarang ni bapa angkat kepada pengarah kesihatan Malaysia sekarang ni.
bapa angkat. Jadi jangan lupa tokoh ini. Kerana anak murid dia lah. Jadi menteri Yusof Noh lah, apa ni Abdul Hamid Osman. Ramai menteri-menteri daripada Kuala Islam anak murid dia. Kemudian bila PAS menang di Kelantan tahun 1959 dan 1964, Zulkifli Muhammad dengan idea Ustaz Waqar Hamzah menubuhkan Pusat Pengajian Tinggi Islam Kelantan. Diketuai oleh Datuk Asri dengan nama Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan tahun 1965. Baik itu bila orang sebut Akademi Islam 40 tahun, saya sendiri rasa bukan 40 tahun umur kita, 55 tahun daripada tahun 1965 tadi. Dan Datuk Muk tu dia batch pertama. Kemudian ada batch kedua, saya batch ketiga. Jadi pada masa itu orang dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 di Napoli di atas belajar ke Mesir. Jadi saya ni termasuklah. Datuk Muk nombor 1, Ustaz Faizah dia nombor 2, hantar ke Mesir. Saya nombor 3, hantar ke Mesir juga, batch ketiga. Dan saya balik, saya bekerja di Napoli juga. Ditawar jawatan kepada saya. Saya balik bulan 3, bulan 5 terus bekerja di Napoli sebagai penolong pendaftar hak ehwal pelajar. Jaga beasiswa pelajar, kesihatan pelajar, asrama di bawah kita. Dan sampai jaga tandas asrama. Kadang-kadang budak-budak perempuan pergi campak sampah dah tu. Panggil pelajar bandaran. Jadi saya ni banyak dah. Dengan pelajar-pelajar di Napoli dulu saya kenal. Sebab terutama pemimpin pelajar, kita jaga hak ehwal pelajar. Dan masa-masa itu saya dengan pelajar dijemput pergi ke Arab Saudi buat haji. Kamu pergi England jumpa dengan Ustaz Waqar Hamzah, kemudian balik. Jadi saya ni pelajar ni Lampuri YPTIK dulu dan balik kerja di situ pula. Tahun 1977. Waktu tu umur 27 jadi pelajar. Bila nak diserapkan, saya ada niat nak belajar. Saya kata saya nak minta tutor lah. Pasal saya nak belajar lagi. Pada hari temuduga tu, orang temuduga tanya, dia kata penuh daftar tinggi pada tutor jawatan. Gaji lebih baik. Tak apa, saya nak belajar. Jadi bila menyerap Akademi Islam pada tahun 81 tu, saya dah jadi tutor yang semulaya. Pada masa itu dengan gaji 1,000 saja. Jadi orang sekarang ni kena faham juga pengorbanan orang zaman dulu. Mari kau yang semulaya ni, dia letak sebilik 6 orang. Mesyarah, tutor. Saya walaupun tutor telah diberi tugas mengajar, pensyarah, buat soalan, periksa kertas. Lepas saya tulis surat kepada pengarah waktu tu, Dr. Osman Ishak. Apa tugas saya ni? Saya tutor je. Tapi diangkat macam pensyarah. Mengajar apa-apa, macam-macam. Jadi antara terawal murid-murid saya adalah Datuk Dr. Zul, almarhum, Johnny Tamkin dan profesor-profesor yang ada di UM. Saya mengajar bahasa Arab ketika itu. Jadi berkembanglah Akademi Islam tahun 1991 dan saya pada masa itu tutor dan saya antara orang awal Azhar buat MA di Jabatan Pengajian Islam Semulaya. Sebelum saya seorang saja, iaitu almarhum Ustaz Anwar Ahmad, Imam Masjid Negara orang Singapura. Dia pelajar Azhar pertama buat MA di Semulaya Jabatan Pengajian Islam. Akademi Islam tak buat MA lagi waktu itu. Saya orang nombor 2. Pada masa itu, saya dengar satu ceramah Mufti Pulau Pinang sekarang ni, Dr. Wasalim. Dia tulis tentang Ibn Taymiyah. Di Malaysia, orang tak kenal lagi Ibn Taymiyah masa tu. Saya pun nak buat syariah asal. Direbut oleh Dr. Lutfi untuk jadi anak murid dia, buatlah Ibn Taymiyah, Bidat Usuluddin. Jadi saya di situ takdir Tuhan. Saya bukan nak ditakdirkan Tuhan dari usul syariah pergi kepada Bidat Usuluddin. Dia berjaya saya masa 2 tahun. Kemudian dia dilantik dari pensyarah. Tahun dilantik pensyarah, jadilah timbalan Dekan Usuluddin. Sebab ketika itu pensyarah-pensyarah saya ramai menjadi pensyarah, mereka dah berumur. Jadi kita ni jadi budak lah. Segala benda kita lah yang buatnya. Kerja penat, tapi puas hati. Di bawah bimbingan Ustaz macam Mak Cik Wok, itu bukan Mufti Kelantan. Kemudian Ustaz Yaakob, macam-macam lah Ustaz-Ustaz yang dah berumur semua tak nak jawatan, tak ada nak jawatan. Sebab tu saya dilantik jadi timbalan Dekan terus. Setahun saja. Kerja terus naik timbalan Dekan. Penat tak penat kerja kita. Lepas tu bekerjalah saya. Sampailah saya
jadi Akademi Pengajian Islam Semenaya tu, dia pelik ikut ni, Ustaz Mu pengarah abang saya. Saya timbalan pengarah adik. Tapi bukan dia latih saya sebenarnya. Yang melatih saya waktu itu saya ingat Datuk Dr. Osman Bakar. Dr. Osman Bakar ni dia kenal saya dari Abin dulu. Waktu tu bila Datuk Mu pegang tu dia pegang sekejap. Berlaku sedikit masa tu peralihan. Pada Asyik Yahya, kepada Osman Bakar, kalau dia pergi kepada Pak Alim. Kalau dia baru Ustaz Mu. Jadi saya duduk baru Ustaz Mu tu penat sikit lah. Pasal dua tugas. Satu saya adik, yang kedua jadi timbalan pengarah. Jadi saya rasa memang penat lah. Dan masuklah Dr. Mukmi masuk. Jadi saya belajar biasalah. Saya ni belajar tak pandai sangat. Saya bagi saya kelas 2, kelas B lah. Daripada belajar BA sampai MA sampai PhD pun, saya bukan macam orang lain. Cemerlang. Saya BA buat 2 kali. Dia Puri sekali, Azhar sekali. MA 2 kali buat di Azhar. Saya tak minat Azhar, kena menghafal lah, bahasa Arab lah. Balik buat Islam Melaya. Tapi saya tengok kelebihan buat di Islam Melaya ni, kita rupah di Islam Melaya ni, biasa buat tesis, boleh nulis buku. Ramai kawan-kawan yang balik Azhar, bukan saya nak mampu kecilkan, mereka pandai bersarah. Tapi tak tulis buku. Jadi bila mati, itu mati dah. Kemudian, saya jadi timbalan pengarah dengan Ustaz Mu tu. Ustaz Mu ni pula dia banyak suka langgar peraturan sebenarnya. Tapi kan dia langgar peraturan lah, banyak benda dia boleh buat. Bila saya dilantik jadi timbalan dekan, buat kerja timbalan dekan, dan kita jadi ada 2 fakulti Syariah Usuluddin sebab di Nampuri dulu kita mula dengan fakulti Syariah, kemudian ada fakulti Usuluddin. Bila mari ke sini, kita lemah walaupun dia kedua fakulti. Pasal memang kita berpecah. Satu Syariah, satu Usuluddin. Jadi Datuk Mu dia nak gabungkan semua. Tapi sebenarnya kata kalau nak gabung semua, satu akademi, tak ada fakulti. Maka Datuk Mu terima 9 jabatan. 5 Syariah, 4 Usuluddin. Dalam latar belakang dia saya ingat lagi. Dari satu seminar, lepas seminar tu sambil-sambil makan, Dr. Abdul Osman jadi Menteri Agama masa tu. Dia kata Jabatan Pengajian Islam nak kuat Syiah. Macam mana kita nak kurangkan Syiah ni? Dari Ustaz Mu bagi pandangan lah. Dia kata kita buat macam air mutlak dengan air mustamah, campur tu jadi mutlak lah. Jadi bila pengajian Islam yang kecil tu, gabung dengan akademi Islam yang lebih besar, maka Syiah tu tergelar di situ. Jadi isu Syiah tu menjadi sebab kenapa berlakunya penggabungan antara akademi Islam dengan Jabatan Pengajian Islam menjadi akademi Pengajian Islam yang Melaya. Nah, kemudian saya bersama-sama Umi lah 10 tahun jadi timbalan pengarah tu. Saya bagi jaga Ewa Pelajar, jaga Usuluddin. Ustaz Mukmi jaga Syariah. Dan kita ada lagi beberapa orang lagi. Ya bersama-sama lah. Jadi hebatnya bekerja di Akademi Islam ni saya lah. Daripada kita belajar di Nampuri, mari kerja di Nampuri, kemudian mari kerja di sini, kerja semua macam adik-beradik. Tak ada nak bubuk pangkat, tak ada nak bubuk gaji, tak kira apa dapat. Saya tak tahu ni jawatan saya ni. Pangkat apa saya tak tahu. Tahu terima gaji begitulah. Mula dari pesara gaji 1,400. Duduk di Kuala Lumpur. Lepas tu anak 45 orang dah. Isteri berhenti kerja. Tapi kita suka. Sebab pergaulan dengan pelajar, pergaulan dengan guru-guru, pergaulan dengan sama saudara kerja ni, harmoni, bagus. Suka. Tak ada lah. Kita tak fikir soal gaji ke. Saya tak pernah ambil alasan mesyuarat. Pergi ke JAKIM, orang bagi-bagi. Tak pernah isi orang. Orang nak bagi-bagi. Jadi sebagai pesara Akademi Islam ni, saya rasa saya pula terlibat dengan dakwah Abi. Serata Malaysia. Daripada Sabah sampai Sarawak, sampai ke Perlis. Masuk istana, masuk dalam hutan, masuk kawasan macam-macam. Atas nama pesara Melaya membawa dakwah. Ini kerja-kerja aktiviti luar. Atas sebagai latar belakang saya. Jadi saya rasalah hidup saya ni memang yang Melaya lah.
dah bangunan baru ni saya ingat waktu sebelum siap tu kali-kali tak ada air di rumah pergi mandi bawa anak-anak bawa bini di pejabat tu anak-anak pergi main lah macam-macam lah anak-anak berbesar dari Semelaya dari keluarga dari Semelaya betul lah jadi hidup mati saya memang dengan nilai Pudi dari Semelaya wallahualam. Okey, alhamdulillah sangat menarik tuan-puan ya para penonton perkongsian daripada panel kita yang kedua Al-Fadhil Ustaz Dr. Kamil Abdul Majid. Dan saya fikir ada beberapa perkara menarik daripada poin yang saya cuba ambil daripada apa yang disebutkan. Yang pertama itu bagaimana saya boleh gunakan istilah orang lama ataupun tulang belakang tokoh-tokoh utama di belakang tabir penubuhan Akademi Pengajian Islam sehingga pada hari ini begitu bekerja keras tuan-puan, begitu bekerja keras, tidak terlalu berkira dengan apa yang mereka usahakan. Jadi itu ada satu pengajaran sebenarnya nasihat untuk khususnya untuk kita generasi pada hari ini mengambil semangat itu untuk kita teruskan legasi Apium dan juga Yusuf Melaya pada masa akan datang. Dan saya fikir memang ada lagi sebenarnya cerita yang begitu menarik untuk diceritakan. Nanti kita akan dengar lagi untuk pusingan yang berikutnya insya-Allah. Okey, kita teruskan kepada pusingan yang kedua. Saya balik kepada panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Mukmin. Soalan yang saya nak ajukan iaitu, boleh Al-Fadhil Ustaz Dr. kongsikan pula kepada kami pada hari ini iaitu berkenaan tentang perkembangan Akademi Islam yang memperkenalkan sistem semester sekitar tahun 1996-97 dan penubuhan 5 buah jabatan di bahagian pengajian syariah iaitu Jabatan Fiqh Usul, Syariah, Undang-Undang, Jabatan Syariah Ekonomi, Syariah Pengurusan dan Siasat Syariah. Tadi Al-Fadhil Dr. Kamil telah sebutkan bagaimana dibawa daripada Nilampuri di sini digabungkan, ada cabaran dia sehinggalah dihasilkan di bawah bumbung akademi dan ditubuhkan syariah 9 buah jabatan. Dipersilakan Dr. Abdul Mukmin untuk kongsikan kepada kita hari ini. Terima kasih Dr. Selamat. Saya terima kasih banyak kepada Fadhil Dr. Kamil sebab dia adalah orang pioneer di Akademi Islam ni, boleh katakan bersama dengan Datuk Mu, dan boleh katakan beliau ni darah daging bersekali dengan Akademi Pengajian Islam. Saya cuma nak ceritakan bahawa kisah mengenai sistem semester ni di Malaysia, Universiti Melaya lah universiti yang paling lewat mengambil kaedah ini, kaedah sistem semester. Sedangkan universiti lain semua dah melaksanakan sistem semester. UKM, USM, UiTM semua. Dan semasa saya masuk join Universiti Melaya tahun 89, kita masih menggunakan sistem sesi, sistem penggal. Jadi saya diminta mengajar ekonomi untuk fakulti ekonomi, fakulti syariah dan fakulti usuli. Kedua-dua pelajar ini saya ajar ekonomi. Dan apa sorry, batuklah tuan aja. Kalau nak bertinggi suara dia batuk, itulah geram tu. Minum air kejap lah. Ini air tu. Allah, kita ni jadi batuk lama kalau batuk. Apabila kita masuk dulu, belum kita laksanakan sistem semester, saya mengajar sistem sesi, sistem penggal kepada semua pelajar Akademi Islam, Fakulti Syariah dan Fakulti Usuluddin. Jadi apabila ada ura-ura Datuk Mu bercerita kepada saya, dia cuba nak mengadakan pergabungan ilmu turah dengan ilmu moden, dan saya memang semasa nak join Universiti Melaya dulu pun saya memang mengharapkan begitu. Sebab saya mengharapkan supaya saya latar belakang adalah latar belakang keluarga mengajar. Keluarga saya keluarga mengajar. Dan apabila saya bekerja PTD, langsung tidak sejiwa dengan saya. Kerja yang betul pegawai tarbiyah diplomatik ni bukan jiwa saya. Jadi apabila ada ruang, Datuk Mu cadangkan supaya saya join Universiti Melaya untuk sama-sama mengembangkan ilmu moden dengan ilmu teras, saya terus tahu itu. Sebab saya mengharapkan inilah aset saya di akhirat nanti.
Sebab saya lain tak ada aset, cuma aset inilah untuk sebagai sedekah jariah saya di akhirat. Dan saya harap Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan perbahasan ataupun perceritaan hari ini sebagai riak, ujub dan semua sehingga membatalkan aset saya di akhirat nanti. Sebab saya itulah matlamat semasa saya join Universiti Malaya, walaupun pada masa itu PTD merupakan satu perkhidmatan yang elit di Malaysia. Sehingga kan saya nak resign dulu pun persatuan PTD, saya ingat lagi Allahyarham Datuk Hassan Ibrahim panggil saya. Kenapa you nak lari? Kita perkhidmatan elit. Saya cerita ke dia, jiwa saya adalah jiwa mengajar. Okey. So, apabila saya masuk Universiti Malaya dan Datuk Muk ceritakan nak masukkan ilmu baru dalam fakulti syariah, saya terus cahut dan dia sudah merangka dengan beberapa fakulti. Jadi, apabila saya seorang-seorang, saya fikirkan mesti ada pembantu. Jadi pada masa itulah saya minta Allahyarham Dr. Joni menjadi tutor saya untuk mengembangkan ekonomi di Akademi Pengajian Islam. Dan semasa itu juga saya minta dilantik Dr. Posmawati sebagai pensyarah ekonomi menggantikan saya. Sebab saya, bagaimana Dr. kami tadi, saya hanya masuk setahun tu dilantik sebagai kepala dekan. Sebab pensyarah ekonomi Islam, masa tu semua orang tua-tua. Dia tak suka buat kerja-kerja, buat jadual. Dan kerja saya dengan ustaz kami ialah buat jadual, everything. Dan dengan kita limited constraint-nya ada bilik-bilik yang terhad, berkongsi dengan undang-undang, berkongsi dengan IPT. Maka kita terpaksa bagihkan bilik-bilik ini. Dan ustaz-ustaz kita zaman dulu kalau nak letak pukul 8, dia tak berapa nak pagi. Jadi kami sebagai tim baladekan yang buat jadual, cukup selesa. Cukup saya nak atasi masalah itu. Jadi walaupun saya baru tapi telah diamanahkan jabat sebagai tim baladekan syariah. Agak lama juga lah bersama Dr. kami sebagai tim baladekan Usuluddin. Jadi nak kaitkan dengan penubuhan jabatan, apabila kita nak menggabungkan dengan, sebelum penggabungan lagi kita dah ada 4 jabatan lah. Syariah asalnya 4 jabatan. Jabatan Usul Fiqh yang masa tu ketua jabatan, ketika silap saya Ustaz Saleh. Jabatan Ekonomi saya sebagai ketua jabatan. Jabatan Undang-Undang Dr. Hidayah dan Jabatan Siasat Syariah Ustaz Syukri pada masa tu. Jadi apabila penggabungan berlaku, kita ada 4 syariah, 4 Usuluddin. Jadi semasa penggabungan itu kita tidak nama lagi bahagian ijazah tinggi, ijazah dasar. Kita namakan Timbalan Pengarah Ijazah, Timbalan Pengarah Bahagian Syariah, Timbalan Pengarah Usuluddin. Dan seorang lagi adalah Ustaz Idris, dia sebagai penyelaras pendidikan Islam. Ustaz kami sebagai Timbalan Pengarah Usuluddin. Dan masa tu apabila penggabungan, Profesor Mahfud sebagai Timbalan Pengarah Bahagian Syariah. Jadi saya ketua jabatan 4 dan 4 saya rasa di Usuluddin. Dan semasa jadi ketua jabatan itulah saya ambil Dr. Posmawati sebagai pensyarah, saya ambil Dr. Joni sebagai tutor saya dengan harapan dia menjadi pensyarah. Dan kekal di situ. Apabila saya bercuti belajar, saya minta masa tu Ustaz Nordin Gadimun baru balik. Saya minta Ustaz Nordin Gadimun kerana dia ada asas fiqh dan ekonomi, duduk di Jabatan Ekonomi. Jadi Jabatan Syariah. Jadi itulah kisah sikit. Jadi apabila Prof Mahfud resign untuk jadi wakil calon dan saya diamanahkan pula sebagai Timbalan Pengarah Ijazah Timbalan Pengarah Bahagian Syariah sekejap sebelum ditukar struktur. Jadi saya berapa lama, ustaz kami masa tu adalah Timbalan Pengarah Usuluddin, saya Timbalan Pengarah Syariah dan saya tak silap Dr. Idris sebagai penyelaras pendidikan Islam. Selepas itu barulah kita tukar struktur dia kepada Timbalan Pengarah Ijazah Tinggi, saya Timbalan Pengarah Fiqh jadi Timbalan Pengarah Ijazah Tinggi. Ini Datuk Muk sebagai pengarah ni Datuk Muk dia orang pada awal lagi. Dan Ustaz Dr. kami
sebagai timbalan jatuh dasar dan Dr. Idris sebagai penyelidikan. So kita ada 3 timbalan pengarah masa itu. Dan saya ada fikirkan apabila bincang dengan Datuk Mu, saya hendak satu jawatan baru di syariah. Berasaskan kepada perkembangan ilmu semasa, sebab universiti-universiti lain cuba tubuhkan fakulti bisnes. Jadi saya cadangkan kepada Samu, kita tubuhkan satu jabatan namakan nama syariah dan pengurusan. Semasa penubuhan ini cukup mencabar. Saya cerita sikit, mungkin Tok Mu dah cerita pun dalam bina pertama dulu. Sebab apabila kita nak tubuhkan jabatan, yang ilmu yang kita nak ajarnya adalah ilmu daripada orang. Saya terpaksa kena main politik sini. Saya bagi tahu kepada Datuk Mu, kita nak tubuh jabatan ni, kita terpaksa main politik dengan dengan fakulti bisnes. Masa itu saya ingat lagi dekan dia adalah Profesor Mansur. Jadi saya pergi je Profesor Mansur minta supaya kita nak tubuhkan satu jabatan baru, jabatan syariah, sebab berasas perkembangan baru ekonomi perubatan Islam perlu pada benda ini. Dan kebetulan pula saya ijazah sarjananya adalah ijazah MBA. Jadi saya rasa sesuai sangat. Maka Ustaz Mu kata silakan entah buat. Tu saya suka Datuk Mu ni kerja dengan dia. Dia okey buat. Jadi dia tak ada bantahan. Saya dengan Ustaz Mu memang sangat bawa kata kamcing lah dari segi itu. Dan saya pergi jumpa dengan Profesor Masud supaya dia tolong jangan bantah di Senate. Kita nak tubuhkan satu jabatan baru. Asal nak jadikan 5 ada. Sebelum tu 4. Dan saya sebagai ketua jabatan ekonomi. Jadi Profesor Masud cakap, ini saya dah nak buat sabatika, akan jadi dekannya nanti ialah Profesor Dr. Ma'nu Osman. Allah yarham. Jadi kebetulan Dr. Ma'nu ni baik dengan saya. Alhamdulillah kata. Personal contact saya dengan ini mana kita lobby di luar rasmi, kita lobby luar rasmi. Sebab takut nanti ada bantahan semasa kita bawa usul nak buat jawatan yang terakhir kita ni. Jadi Dr. Ma'nu saya cerita ke dia gini, okey Ustaz, dia kata tak ada masalah buat. Dan saya bagi tahu Dr. Ma'nu, pelajar-pelajar saya ni saya akan hantar kepada fakulti Prof supaya buat MBA, dan jabatan budak-budak saya kalau Prof nak ambil nanti boleh ambil. Dan benar, Dr. Kamaruzaman, Dr. Suhaili, saya minta dia buat MBA di fakulti bisnes. Dan pelajar kita yang cemerlang di jabatan, Dr. Ma'nu ambil. Satunya adalah Dr. Wan Wahaini, isteri kepada Dr. Luqman, Mufti, dan seorang lagi Aidil, pelajar kita. Dia ambil jadi pensyarah sana. So perkongsian win-win situation di sini. Jadi masa tu apabila Senate lulus, kita Ustaz mungkin Datuk Mu dah cerita, mungkin masa tu Allah Sanusi tanya macam mana nak buat jabatan baru. Seorang pun tak ada. Saya seorang, saya sanggup. Saya sanggup berhenti daripada ketua jabatan ekonomi, duduk jadi penyelaras. Sebab itu kita tak boleh buat ketua jabatan lagi masa tu. Pada masa syariah pengurusan. Sebab seorang. Saya ketik-ketik saya seorang aja. Pensyarah lah saya, office boy lah saya. Jadi tak boleh buat jabatan. So saya dilantik sebagai penyelaras. Saya rela berhenti daripada ketua jabatan ekonomi, serahkan kepada ketua baru iaitu ketua Fatimawati, Dr. Fatimawati dan Dr. Joni. Jadi saya masuk jadi penyelaras di syariah pengurusan. Jadi batch pertama syariah pengurusan ada lagi di situ adalah Dr. Kamaruzaman, Dr. Suhaili, Dr. Azhar. Dan mereka ini saya selalu pesan buktikan bahawa jabatan kita jabatan yang kerdil tapi memberi sumbangan besar kepada Islam. Dan mereka di ketiga mendapat first class ketiga tu. Dan saya ambil jadi tenaga pengajar di jabatan itu untuk kembang. Dan seterusnya kepada Dr. Rizal dan Dr. apa nama ni Allah Sufian. Dia duduk di situ. Apabila saya dilantik menjadi timbalan pengarah bahagian syariah apabila Prof Mahfud resign, saya terpaksa lepaskan pula penyelaras. Dan masa itu dah Misi Melayu dah bagi jawatan ketua kepada syariah. Syariah pengurusan dah ada ketua. So saya minta Dr. Joni duduk jadi ketua di situ dan Dr. Fatimawati duduk jadi ketua jabatan di syariah ekonomi.
Dan pelajar kita, Ustaz Azizi adalah orang pertama Jabatan Syariah Ekonomi. Dr. Asmat sekarang adalah orang daripada Jabatan Ekonomi itu masa saya jadi ketua jabatan. Jadi itulah sejarah bagaimana daripada sistem sesi nak jadi sistem semester, dan apabila kita masuk tukar kepada sistem semester, dan semasa semester itulah kita tubuhkan satu jabatan baru. So Jabatan Syariah Pengurusan adalah jabatan bongsu di Akademi Pengajian Islam dalam konteks 9 jabatan itu. Asalnya 4 syariah, 4 usuluddin. Tetapi saya jumpa dengan Tok Mu masa sekarang, kita nak tubuh jabatan baru ikut perkembangan semasa. Masa tu perlu kepada perbakan Islam dan so on. So saya minta supaya kita tubuh. Alhamdulillah hingga sekarang menjadi, dan saya rasa cukup berbangga sebab jabatan kita telah kontribut kepada Malaysia cukup besar. Boleh katakan semua fakulti di akademi di universiti di Malaysia ni adalah berasal daripada pelajar-pelajar Jabatan Syariah Pengurusan. Sama ada UKM, sama ada USIM, sama ada UUM di Sabah. Jadi semua tu ada pelajar kita. So alhamdulillah, saya harap mereka ini akan berkembang nantilah kepada tu. Dan saya rasa setakat tu Dr. kami akan dia orang lama, dia banyak pengalaman, dia boleh bercerita lagi. Cuma saya rasa pada masa itu benarlah apa yang dikatakan oleh Fadil Dr. kami tadi, iaitu kita tak kira sangat. Saya pada masa itu, apabila saya tubuh Jabatan Syariah Pengurusan, sedangkan saya adalah Ketua Jabatan Ekonomi, ada ilmu masa itu. Tapi apabila duduk di syariah, tak ada ilmu sebab dia penyelaras. Saya kata tak apa, kita buat di situ. Jadi itulah maknanya, jangan kata kita nak tunjuk ni, saya minta jauhlah daripada apa-apa itu. Sebab inilah aset saya di akhirat nanti. Kalau duduk tempatan dengan ada cerita ni, sayang sangatlah. Saya harap Tuhan tahu. Jadi kita, saya lahir daripada PTD dengan matlamat ini, harap aset ini berkembang di akhirat apabila saya meninggal nanti. InsyaAllah. So saya rasa itulah Tuan Moderator, sikit sebanyak mungkin kalau ada persoalan lain saya akan akan jelaskan lagi. Allahu'alam. Okey, terima kasih buat Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Mukmin. Allahu Akbar. Itu saja kalimah yang mungkin saya boleh katakan di atas keikhlasan, sumbangan yang begitu besar yang telah dimainkan ataupun peranan yang begitu besar sehinggalah tertubuhnya ataupun Apium berdiri begitu megah sehingga pada hari ini. Dan kalau saya boleh ambil beberapa perkara bagaimana Ustaz Dr. Kamil tadi berkongsi, Dr. Abdul Mukmin sanggup berhijrah daripada boleh kita katakan posisi yang biasa, tetapi datang ke Apium semata-mata untuk menyumbang bakti, untuk mengembangkan Apium. Ya? Dan poin yang paling penting yang boleh kita ambil iktibar yang terbesar daripada kedua panel kita sebentar tadi, iaitu kita bekerja seikhlas yang mungkin. Tidak berkira, istilah yang disebutkan tadi oleh Fadil Dr. Mukmin, ya? Tidak berkira dan cuba berikan yang terbaik sepanjang dalam perkhidmatan. Ya? Jadi saya fikir kita ada sesi yang seterusnya dan kita akan insya-Allah mendengar lagi, dan hanya baru beberapa soalan diajukan, tapi saya sudah merasakan bagaimana kesungguhan besarnya sumbangan tokoh-tokoh seperti panel jemputan kita pada hari ini dan juga tokoh-tokoh yang telah meninggalkan kita pada hari ini. Ya. Sebelum saya sekali lagi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Mukmin di atas penerangan perkongsian pengalaman yang saya fikir sangat menarik sebentar tadi. Sebelum saya pergi kepada soalan panel kita yang kedua, Al-Fadhil Dr. Ustaz Dr. Kamil, suka saya untuk melihat respon daripada anak-anak murid Al-Fadhil Ustaz Dr. Kamil, ya, di komen Facebook kita live hari ini, ya. Dalam ni ada Al-Fadhil Profesor Datuk Dr. Zulkifli. Kata Datuk Zulkifli, tahniah dan terima kasih guruku murabbi kami. Anak murid tengah mengikuti kita pada hari ini, Ustaz. Prof. Madya Dr. Karim pun ada bersama kita. Katanya pernah mengajar masa pra AIUM dulu. Dr. Azhar dan juga ramai lagi yang sedang mengikuti live kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi saya teruskan soalan kepada Al-Fadhil Dr. Kamil. Mungkin Dr. juga tentang
sejarah Usuluddin itu. Tadi Dr. Mumin telah ceritakan sedikit sejarah, pengalaman dan selok belok deal yang begitu harmoni dibuat sehingga terhasilnya syariah, itu jabatan-jabatan di syariah. Mungkin Dr. Kamil boleh ceritakan bagaimana sehingga lahirnya 4 buah jabatan pada ketika itu: jabatan Quran, akidah, jabatan sejarah dan juga jabatan dakwah. Dipersilakan Al-Fadhil Doktor. Ini ada cerita menarik sedikit. Saya ni lulusan BA Syariah di Lampuri dan BA Syariah di Al-Azhar. Kemudian kerana buat MA dalam bidang Usuluddin, dilantik menjadi timbalan dekan Usuluddin. Dan bila nak buat jabatan-jabatan tadi pun, saya pegang portfolio Usuluddin. Jadi saya ni ada sedikit meraba-raba lah. Daripada orang syariah, nak jaga Usuluddin. Ini pelik sikit. Dan sebelum tu pun Usuluddin ni pernah dipegang oleh Datuk Mak Syed Wok. Dia juga orang syariah. Tapi kita sebenarnya di Usuluddin itu ada orang Usuluddin. Iaitulah almarhum Ustaz Abdul Hayy Abdul Syukur. Dia yang mengasas Usuluddin bersama dengan Ustaz Asam Makleh pada waktu itu. Jadi lepas tu datang pula Ustaz Johari Mat. Jadi saya bersama Dr. Johari Mat. Jadi tetapi ketika berlakunya penubuhan jabatan 4 tadi, di situ ada sedikit sebanyak perbezaan pendapat antara pihak Usuluddin dengan syariah. Datuk Mok nak buat syariah berdasar kepada keperluan pekerjaan. Nanti dia pergi ekonomi, dia pergi pengurusan, dia pergi kepada dan syariah tu semua yang berkaitan dengan syariah. Tapi Ustaz Hayy ni dia orang lebih cenderung kepada bidang ilmu. Dia tengok dari perspektif ilmu. Dan bila bagi ilmu tu, maka timbullah Quran, hadis, akidah, pemikiran Islam. Asalnya akidah falsafah. Saya kata falsafah, orang takut. Falsafah orang takut. Jadi tukar kepada pemikiran Islam. Kemudian dakwah dan pembangunan ihsan. Dakwah tu orang kenal dah. Pembangunan ihsan ni kira benda baru lah. Dan juga tamadun dan sejarah Islam. Jadi 4 tu lah kita buat. Jadi ketika nak buat tu, masa tu baru dilantik ketua-ketua jabatan. Tapi untuk nak tunggu ketua jabatan buat kurikulum tu, memang susah lah sebab 4 orang. Jadi Datuk Mok dia ambil jalan sikap. Dia kata, kamu buat Usuluddin, aku buat syariah. Tapi kita buat raka lah. Lepas tu perincian tu kita bagi ketua jabatan lah. Tapi nak cepatkan. Sebab kalau tunggu jabatan lambat. Jadi saya ni daripada orang syariah yang tak ada pengalaman dalam Usuluddin ni, banyak buku kitab lah. Buku kitab Azhar, buku kitab UKM, buku kitab fakulti-fakulti lain bagaimana nak memasukkan. Tapi kita nak juga pembaharuan. Sebab itu saya kata kalau di jabatan akidah tu, kita nak masuk juga bidang sosiologi, epistemologi, macam-macam lah yang tak ada di Azhar. Jadi masa itulah saya mula kena darah tinggi lah. Buat kerja untuk akademik Islam ni, kena darah tinggi, kena kecil manis juga lah. Pasal sebenarnya ada stres juga lah. Anak-anak pun tanya, pukul 9 malam baru balik, pukul 7 lepas maghrib baru balik. Kerja tu, sepuluh masa lah. Daripada masa saya pun dakwah pun kurang, menulis artikel pun kurang. Sebenarnya 10 tahun lebih. Jadi pentadbir tu, kita korbankan masa. Saya tak ada niat lain kerana nak membantu Datuk Mok sebagai pengarah di situ, tak apalah. Kita korbankanlah. Dan ketika itu saya rasa pun saya anak-anak terbiar sikit dari segi tadilah pendidikan dan sebagainya. Kita duk tumpu sangat kerja tu. Buat buku apa ni, kalender tu, buku akademik Islam tu. Saya ingat saya terlibat daripada yang pertama sampai yang banyak lah. Dan ketika itu juga syariah dah mula ada dia punya jurnal. Kita pun Usuluddin buat jurnal juga. Jadi Usuluddin pun buat jurnal. Saya ingat lama juga, 20 tahun saya jadi pengarah dia atau ketua pengarah dan sebagainya. Sama Prof. Haziz, sama Datuk Dr. Zu. Cuma saya nak sebut satu lah. Kelebihan sistem penggar dulu,
Saya tengok kartu serang buka antara orang yang terawal buat tesis dengan saya, BA lagi. Ustazah Khadijah, Profesor Madia, Dr. Khadijah Hambali, Dr. Zu tu. Kalau tengok dia punya tesis untuk BA tu, hampir sama dengan tesis MA sekarang. Tebal dia, isi dia. Jadi bila magister semester ni banyak. Kita kena buat bahasa Arab, kita kena buat bahasa Inggeris, kita kena buat banyak. So, daripada 4 tahun, jadi pula 3 tahun. Daripada 3 tahun tu ni semester. Dulu, panjang. Kita bekerja dengan relax. Jadi, sikit sebanyak ada tak nak campur lah. Sebab pada masa berlaku semester ni, masa tu sebenarnya kerajaan nak kepada pegawai-pegawai kerajaan. Nak kepada guru. Jadi tak cukup. Jika sudah ngaji jadi Menteri Pelajaran. Jadi nak disingkatkan. Jadi 4 tahun jadi 3 tahun. Daripada 4 tahun jadi 6 semester. Sebab tu saya rasa lah, bukan saya nak banggakan, tapi saya ingat pelajar-pelajar yang dahulu tu, bahasa Arab mereka lebih kemas, lebih kuat. Sebab masa mereka bekerja pun. Dan mereka lebih aktif dalam persatuan pun. Sebab masa cuti panjang. Waktu pelajar-pelajar akademik Islam kebanyakannya menjadi presiden. Bukan saja presiden PMI, bukan saja PMI, PMA, tapi juga PMU pun. Semua orang akademik Islam. Sehingga di Senate pun timbul. Dia kata budak akademik Islam ni belajar tak penat, tak letih. Tu sibuk berpolitik, tunjuk perasaan lah. Lawan Yahudi lah, nak lawan, semua nak lawan dengan orang. Sikit sebanyak sebenarnya akademik Islam mampu melahirkan bukan saja pelajar-pelajar yang cerdik dalam bidang pengajian. Sebab ramai di kalangan mereka dapat ijazah dan dapat hadiah. Hadiah apa dia panggil tu? Hadiah pelajaran diraja. Ramai budak-budak akademik Islam daripada pendidikan Islam, syariah, usuli. Dan mereka boleh jadi pemimpin pelajar. Dan mereka sekarang ni ramai jadi wakil-wakil rakyat dalam parti kerajaan, dalam parti pembangkang. Dulu kerajaan Barisan Nasional macam Jamil Khair tu. Kemudian kerajaan Barisan Nasional tu ada jadi Esko di Pahang. Kemudian ada jadi macam-macam lah. Jadi kita bukan saja melahirkan orang-orang berilmu, tapi orang-orang yang berjuang dalam politik negara dan sebagainya. Dan jangan tak tahu sekarang saya bila mufti-mufti Malaysia ni kebanyakannya lulusan akademik Islam. Daripada Mufti Sarawak, Datuk Kifli tu. Dia buat MA pula dengan saya pula. Kemudian Bongsu, Datuk Bongsu, Mufti Sabah. Kemudian Pulau Pinang itu Mufti itu bukan pengajar di Nampuri. Kemudian Ustaz Haji Hassan Ahmad tu Mufti Pulau Pinang lama tu pun anak murid akademik Islam. Kemudian jadi pensyarah di akademik Islam. Kemudian ramai lagi lah. Sama Melaka tu, Mufti tu anak murid kita. Timbalan Mufti pun anak murid kita. Di Terengganu pernah macam tu juga. Di Kelantan tu kawan sekelas saya. Mufti Kelantan. Jadi mufti-mufti Malaysia ni rakan karib kita semua. Kira anak murid akademik Islam belaka lah. Itu saya tengok. Itu tak kira lagi apa ni, ketua Mahkamah Syarak negeri-negeri, yang qadi-qadi, yang paling ramai pula guru-guru. Sebab itu saya tercampak ke mana pun badan saya pergi ke Sarawak, ada anak murid mari nak tidur dengan ustaz di hotel. Ada pergi Sabah pun mesti jumpa anak murid. Pergi ke mana-mana, saya akan jumpa dengan anak-anak murid akademik Islam. Sebab itu saya sebagai pensyarah akademik Islam dan terlibat dengan dakwah, amat-amat bangga lah dengan pencapaian. Walaupun saya dengar bahawa ni Datuk Muk komen banyak lah. Tapi memanglah Datuk Muk tu dia orang lebih tinggi pada saya, dia lebih cemerlang. Tapi saya sebagai orang sederhana, saya dah cukup gembira lah. Walaupun kita mengharapkan lah. Saya pun nak murid ramai jadi profesor, ramai jadi mufti, ramai jadi qadi, ramai jadi guru, pengetua. Macam-macam lah. Sekarang malam-malam pun ada yang telefon. Tengah buat MA lah, tengah buat PhD lah. Dan saya ni dengan anak murid pun saya banyak berhubung lagi lah. Daripada Sarawak, tengah malam telefon, nak kahwin lah, soal nak bercerai lah, soal nak didik anak lah. Macam-macam. Jadi kita jadi guru bukan saja waktu mengajar universiti. Sekarang ni pun, orang datang seorang daripada Terengganu. Bawa anak ni orang dah. Saya jumpa dengan dia, waktu dia tahun 4 dulu. Sekarang dia dah balik, dah dapat 6 orang mengajar di MRSM. Bawa anak 6 orang, terkejut saya.
Sama ramai dengan anak saya dah. Jadi mengajar Islam ni sukanya kita jadi guru daripada awal sampai akhir. Dan akhir sampai mati insya-Allah. Jadi bukanlah kata hubungan. Sedangkan saya dengar orang lain dengan guru tak tegur siapa, tak kenal. Jadi apa kadok naik junjung, kacang lupa kulit, si tanggang. Kita bagi agama ni Allah. Saya rasa hubungan tu hubungan anak beranak, kawan keluarga, guru dengan murid yang ada berkatlah insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kami Al-Fadhil Ustaz Dr. Kamil Abdul Majid. Dan saya fikirkan tuan-puan, penceritaan kisah pengalaman daripada Al-Fadhil Doktor tadi yang begitu menarik saya fikirkan, dan kita boleh merasakan bagaimana kesungguhan itu dijelmakan kepada pelajar-pelajar pada ketika itu, sama ada daripada pelbagai bidang latar belakang yang berbeza dan juga jabatan yang berbeza. Saya menarik tadi yang disebutkan oleh Al-Fadhil Doktor, bagaimana kesatuan ataupun ukhuwah bekerja itu dalam membangunkan Apium, dalam warga Apium itu, daripada zaman belajar sehinggalah menjadi tenaga pengajar sendiri. Dan hari ini pun Alhamdulillah berkat daripada pengorbanan guru-guru Al-Fadhil Ustaz Dr. Mukmin, Dr. Kamil dan asatizah yang lain, dan hari ini Apium pun masih diterajui oleh bekas penuntut di Apium sendiri, sama ada daripada peringkat asasi sehinggalah peringkat bachelor, master dan juga PhD. Alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya ada satu begitu banyak nasihat dan begitu banyak input pengajaran, bukan sahaja kita mendengar hari ini tuan-puan berkenaan tentang sejarah itu sendiri, tetapi terselit di dalamnya suatu nasihat dan suatu umpama saya katakan nasihat seorang ayah kepada anak-anaknya. Begitulah, supaya kita dapat meneruskan kebaikan dan mengembangkan legasi Apium untuk manfaat yang lebih besar. Disebutkan tadi bagaimana Apium ni telah ke serata negeri di Malaysia kan, jadi mufti dan sebagainya, dan insya-Allah perkara tersebut kita akan terus usahakan dan teruskan insya-Allah. Sekali lagi terima kasih kepada kedua panel, dan insya-Allah kita boleh Al-Fadhil Ustaz, kita teruskan untuk sesi kita yang terakhir, pusingan kita yang ketiga. Sila. Ya. Alhamdulillah. Saya terus kepada panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Mukmin. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga kepada kita berkenaan tentang pengalaman. Mungkin ada cerita-cerita yang menarik di sebalik pengalaman yang begitu luas Al-Fadhil Doktor ketika menjadi seorang tenaga pengajar di Jabatan Pengajian Islam di bawah Fakulti Sains Sosial UM dan juga di bawah Akademi Islam. Maksudnya ada dua dimensi ketika itu, dua situasi yang berbeza. Jadi pasti ada peristiwa-peristiwa yang menarik, yang penting, yang mesti dikongsikan kepada penonton dan kita semua pada hari ini. Dipersilakan Al-Fadhil Dr. Abdul Mukmin. Terima kasih Tuan Director Dr. Selamat. Saya lagi orang Mesyak nak cakap, dia batuk. Sebenarnya saya tidak pernah mengajar di Jabatan Pengajian Islam, tapi saya adalah student di Jabatan Pengajian Islam. Semasa Jabatan Islam, saya adalah student PhD di sana, dan mengajar tak pernah. Mungkin rakan-rakan kita yang lain yang pernah mengajar di sana, macam Dr. Wan Zailan dan sebagainya, mereka daripada sana lah. Tapi saya tak ada pengalaman mengajar. Saya ada pengalaman belajar saja di sana. Okey, pengalaman mengajar di Akademi Islam dulu, sebelum masuk ke Akademi Pengajian Islam. Di masa Akademi Islam dulu, yang belum cantum dengan Jabatan Pengajian Islam, saya mengajar ekonomi bagi seluruh student di Akademi Islam, sama ada fakulti syariah ataupun fakulti usuluddin, sebagai satu paper elektif untuk tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Apabila saya lapor diri dulu, diminta mengajar 4 subjek. Saya terduduk, apa nak mengajar 4 subjek ni? Jadi saya terpaksa susun silibus bagi
tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan tahun 4. Masa itu 4 tahun sesi. Jadi saya mengajarlah sistem sesi hanya subjek elektif. Dan subjek elektif pentadbiran kita cuba ambil daripada Intan. Sebab saya juga masa tu adalah Timbalan Dekan Syariah. Kita ambil daripada Intan, sebab saya bekas PTD, banyak saya kenal pensyarah-pensyarah di Intan yang boleh mengajar. Jadi kita minta part time lah. Kerana itulah pentingnya hubungan kita dengan orang luar supaya senang kita mengajar. Jadi apabila cantum dengan ekonomi Islam, saya jadi ketua jabatan syariah ekonomi, dan student saya pada masa tu masuklah Dr. Asma, ketua jabatan sekarang saya rasa, dan Ustaz Azizi. Dr. Warmah ini adalah merupakan batch pertama kita di Jabatan Syariah dan Ekonomi. Dan masa tu Dr. Johnny, almarhum Dr. Johnny adalah tutor saya. Jadi dia yang jadi tutor saya, yang mengajar. Dan ada juga seorang lagi, ada Ketua Fatmawati. Sekarang rasa dah tak ada Fatmawati ni di sana. Jadi apabila saya minta nak menubuhkan Jabatan Syariah dan Pengurusan, dan saya rasa jiwa saya banyak di Jabatan Syariah dan Pengurusan. Maaflah Jabatan Ekonomi. Walaupun saya jadi ketua jabatan beberapa tahun di sana, sebab benda di Jabatan Syariah ni saya bermula dengan scratch. Tak ada orang. Saya seorang lecturer itu. Saya, Dr. Kamaruzzaman yang ada sekarang, Dr. Suhaili, Dr. Azhar merupakan batch pertama jabatan itu. Mereka itu adalah batch pertama. Jadi saya menggunakan student sebagai office boy, guna mesin photostat, whatever it is, kita bersama begitu. Dan saya menggunakan pensyarah part time untuk jabatan itu. Oleh kerana saya seorang pensyarah, saya menggunakan pensyarah di fakulti bisnes. Oleh kerana saya hubungan baik dengan Dr. Allahyarham Dr. Mano dekat, saya minta beberapa orang pensyarah di sana mengajar subjek di jabatan. Dan saya di jabatan, saya mengajar, boleh katakan apa subjek pun. Matematik saya mengajar. Statistik saya mengajar. Hingga Dr. Aziz cakap, macam mana Eta ni boleh mengajar matematik. Jadi masa tu serupa kita belajar sekolah Arab zaman dulu. Ustaz lah mengajar matematik, ustaz lah mengajar sejarah, ustaz lah mengajar ilmu alam. Jadi begitulah kita dari Islam mereka awal pun buat jabatan. Saya terpaksa mengajar semua. Dan setelah saya didik Dr. Azhar supaya menjurus kepada matematik, statistik, apabila mereka dah menjadi pensyarah, saya minta dia mengajar statistik, matematik. Dan accounting saya ingat lagi, kalau tak silap saya, Profesor Dr. Cik Rohana ni, dekan di Fakulti Bisnes sekarang. Dia adalah menolong kita di jabatan dulu mengajar accounting. Sebab subjek-subjek ni adalah subjek luar yang tidak ada kena-mengena dengan ekonomi Islam sebenarnya. Subjek baru yang Datuk nak supaya ilmu baru ditempelkan dengan ilmu terang. Jadi itulah kita berjaya. Dan saya rasa pengalaman saya mengajar dulu, apa yang idea kita nak buat ni memang berjaya. Alhamdulillah. Sebab boleh terbukti pelajar kita apabila dia buat master di fakulti lain boleh diterima. YMO di fakulti bisnes UM ataupun bisnes di UKM ataupun di USM. Dan semua student-student kita ni cemerlang di sana. Seorang daripada student kita sekarang menjadi Profesor Media di Fakulti Islam di UKM adalah bekas buat master dengan saya. Jadi saya didik dia, mereka di sana. Dan boleh katakan sebahagian besar pensyarah-pensyarah di Fakulti Bisnes UUM adalah daripada pelajar-pelajar kita sekarang. Jadi saya rasa saya, Alhamdulillah lah, Tuhan bagi doa kita dulu, berkat kita doa kita dulu, usaha kita dulu, pensyarah pelajar-pelajar kita dulu merata sekarang. Apabila dibuatnya seminar, sebab saya lebih banyak kepada kewangan Islam, perbankan Islam. Saya dalam perbankan Islam sekarang di Hon Leong selama 14 tahun saya sebagai pengurusi, di Takapur 14 tahun saya sebagai pengurusi Takapur SAG, dan sekarang di Public Islami sebagai pengurusi juga, dan pengurusi juga di Takapur AIA. Jadi saya rasa apabila dia adakan seminar kewangan Islam di Malaysia, ramai anak-anak kita yang jadi ahli-ahli. Jadi kita ada di Suruhanjaya Security, kita ada di Bank Negara, anak kita ada Bank Negara yang pegang pos-pos yang tinggi di sana.
Jadi boleh katakan jasa ekonomi Islam ni kepada masyarakat terutamanya dalam kewangan Islam, perbankan Islam cukup besar. Dan kita alhamdulillah lah. Dan jabatan kita juga menjadi tenaga pengajar di Fakulti Bisnes sekarang. 2 orang. Mereka cemerlang di sana. Jadi itulah nak ceritanya bahawa ekonomi Islam ni patutlah kita berbangga. Sebagaimana saya kata awal tadi, akar ekonomi Islam ni, akademi pengajian Islam ni adalah bermula pada akar yang kuat daripada Nilam Puri, satu akar, daripada Kolej Islam Melaya, satu akar. Bertumbuhnya akademi Islam tu dengan begitu hebat. Jadi saya harap awal kemudian nanti insya-Allah cuba fahami dan cuba hayatilah mesej ini. Saya setakat itulah Dr. Selamat. Datuk kata saya ni bukan kaki public figure bercakap, saya tak pandai sangat nak cakap. Saya itu Allah alam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ayahanda Al-Fadil Ustaz Dr. Abdul Mukmin Abdul Ghani di atas perkongsian pengalaman berkenaan tentang cerita ataupun apa yang telah berlaku sebelum ini dengan terhasilnya pelajar-pelajar ataupun generasi yang begitu hebat hasil daripada didikan guru-guru yang lalu. Cumanya ada satu yang suka untuk saya ulang semula yang telah disebut oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Abdul Mukmin. Beliau menyebut bahawasanya Apium hari ini adalah berasal daripada akar yang kuat. Iaitu satu konotasi yang sangat mendalam, sangat menarik yang perlu kita teruskan dan kita pertahankan sampai bila-bila insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya meneruskan kepada panel yang kedua dan untuk makluman juga buat Al-Fadil Ustaz Dr. Abdul Mukmin dan Ustaz Dr. Kamil, saya melihat kita melihat live di Facebook itu semakin ramai anak-anak murid Al-Fadil, Dr. Kamil, Dr. Abdul Mukmin, sama ada dalam kalangan pensyarah yang berkhidmat di luar UM pun telah diberikan respon pengalaman mereka begitu indah bersama Dr. Kamil dan Dr. Mumin semasa menuntut di UM ya. Jadi itu satu kenangan dan perkara yang sangat menarik sebenarnya ya. Okey baik, saya teruskan kepada panel yang kedua, ayahanda kita Al-Fadil Ustaz Dr. Kamil. Tadi Dr. Mukmin bercerita tentang pengalaman beliau walaupun beliau menyatakan beliau tidak sempat mengajar di pengajian Islam ketika itu. Cumanya mungkin Ustaz Doktor mungkin ada satu peristiwa perkara yang menarik dari sisi pengalaman Al-Fadil Ustaz sendiri tentang situasi yang berlaku di pengajian Islam di bawah Fakulti Sains Sosial dan juga di Akademi Islam itu sendiri. Mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita pada hari ini. Dipersilakan Al-Fadil Doktor. Ya, saya pun macam Dr. Mukmin tak dia tak. Saya hanya jadi pelajar master di pengajian Islam. Dan masa tu dia tak percaya budak Azhar ni boleh buat master di Semenaya ni. Sebab tu dia suruh saya buat esei panjang dulu. Zaman tu Dr. Jalil Hassan jadi ketua jabatan. Saya pun buat, saya hantar dan saya diterima. Dan pada masa tu saya tak ada bahan tentang Ibn Taymiyah ni. Jadi saya minta duit peruntukan daripada Semenaya pergi ke Mesir. Dan pergi beli kitab satu guni dia balik. Saya ingat lagi tu, bawa balik satu guni, satu beg besar tu. Lepas tu saya menulis sekejap lah bila ada bahan tu. Setahun boleh siap dah. Tapi zaman dulu ni pasal kita tak ada komputer menaik, upah menaik. Salah sikit kena type semula. Saya 2 tahun jugalah. Sekali dengan cari pemeriksa apa sekali. Campur-campur semua. Saya ingat 3 tahun juga. Pasal teknikal terlambat sikit. Kita pun terpaksa suruh masa tak pandai nak menaik lagi juga. Kita pula kerani di jabatan tu terletak upah dia pula. Kemudian pemeriksa nak baca, cari pemeriksa masa tu susah juga. Dan saya buat bidang pemikiran Islam ni, dia skul berbeza. Jadi kalau pemeriksa skul berbeza, dia nak tolak. Tapi saya pertahankan. Sehingga bila pergi Bible tu, satu perkataan saja saya kena beki. Profesor Azman kata, beliau adalah, kena tulis, Ahmad Taqiyuddin Ibn Taymiyah adalah
Tu dah. Lepas tu dia suruh satu baris. Contoh, saya percari baris kebetulan dia duduk di para terakhir, baris terakhir. Dia tambah satu perkataan saja, satu ayat saja. Sebab kita tak nak tarik semula. Macam komputer sekarang senang. Dulu kena tarik semua. Jadi tu pengalaman saya buat master. Jadi hanya sebaris saja kena. Sama juga bila buat PhD di Himalaya tu, saya tak ada soalan ketika Baiba. Tu gembira saya. Kemudian pengurusi kata gila, baiknya sikit lampiran temu ramah dengan Yusuf Qardawi. Sebab saya buat mengenai Yusuf Qardawi dalam bidang tasawuf. Jadi gembira saya buat MA, buat PhD di Himalaya tu tanpa correction lah. Hanya tambah sikit saja. Seminggu boleh hantar terus. Dan dua-dua tesis saya dah cetak. Elok tak elok tu orang nilai lah. Tapi kan saya betul Ibn Taymiyah lah, saya dituduh orang sebagai Wahabi pula. Sedang kita tulis mengenai ilmiah. Kemudian masa mengajar ni saya rapat dengan pelajar-pelajar. Kita bukan dari kelas saja. Saya ingat hari Minggu kita pergi biarlah ke tepi pantai buat usrah. Termasuklah zaman tu zaman Dr. Cik Zarina lah, zaman itu. Dan kita rapat dengan pelajar. Dan saya ketua dakwah, jabatan dakwah apa anak murid saya tu, Umar Hani pergi buat PhD di Korea. Kan dia jadi pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu, Jabatan Persuratan. Kemudian ada seorang lagi jadi khak. Jadi ramai sebenarnya juga di Akademi Pengajian Islam sekarang ni, memang dah jadi pensyarah-pensyarah di jabatan lain, bukan Jabatan Pengajian Islam Malaya, Jabatan Persuratan, di Jabatan Media, dan di negara-negara di apa ni, Profesor Ahmad Syukri di UUN, ada profesor lah. Jadi saya suka gembira sangat sebab ramai anak murid saya ni dia dah tinggi pada saya belajar. Pangkat tinggi pada saya, gaji tinggi saya. Jadi macam bapak lah. Kita tengok anak-anak murid kita tu berjaya, macam kita tengok anak-anak kita lah. Dan kadang-kadang interaksi kita dengan anak murid lebih daripada interaksi dengan anak-anak sendiri. Dari segi ilmu, dari segi pendidikan dan sebagainya. Anak-anak sendiri ni kita bagi makan, bagi minum. Tapi saya buat juga usrah mingguan dengan anak-anak menantu. Ini kita kena buat. Sebab kadang-kadang pendakwah ni dia dakwah orang jauh-jauh. Macam Tok Bawama lah. Orang kampung dia tak tahu. Kita dengan anak-anak isteri, cucu, cicit kita kena bangunkan mereka. Keutamaan mereka. Dan dengan anak-anak ni pun saya, dia dah kahwin, dia dah beranak, tanya, semayang dah ke? Masuk semayang. Takut terlupa. Sebab kita orang tua pun kadang-kadang lupa, sedap tidur. Itu contoh lah. Jadi maksud saya di sini, akademik semata-mata belum menentukan kejayaan kita. Akademik kena tambah dengan amalan dan penghayatan tentang Islam. Apatah lagi saya dah ada sikit lah saya nak sebut tadi. Gembira saya. BA saya syariah. MA Usuluddin. Akidah Ibn Taymiyah. PhD saya bidang tasawuf. Jadi saya ni tak mendalam ilmu macam orang lain lah. BA, MA, PhD ni satu bidang. Saya ni kacau semua. Malah pernah buat PhD di Jabatan Sosiologi. Nak bangunkan Akademi Islam. Jabatan Akidah dengan Sosiologi Islam. Saya gagal. Sebab tu saya kata saya ni, saya bagi markah, saya beri campur lah. A tak dapat. Pasal BA, MA, PhD pun saya buat berulang kali sambil-sambil orang panggil sambil berjalan, sambil buat kerja begitulah. Terutama buat PhD tu lepas berhenti lah. Lepas pencen lah. Lepas tu saya pula saya nak sebut satu lah. Bukan nak bangga macam Datuk Muhammad sebut adalah. Saya antara orang yang lama sekali kontrak lepas pencen. 10 tahun selepas pencen bekerja di Akademi Islam. Sampai saya ketika itu cakap dengan Dr. Fauzi lah. Pengaruh. Pemangku pengaruh sekarang. Aku malu dah duduk di Akademi Islam ni 10 tahun dah. Orang lain dah boleh masuk. Waktu tu Dr. Adli baru balik, kata bagi kerja jawatan. Antarlah aku ke Brunei. Saya baru di Brunei, pergi letak CV atas meja Dr. Fauzi tu. Dia semua urus. Tengok orang Brunei panggil. Saya mari start mengajar di Brunei. Saya ingat nak pergi dah 2 tahun. Pergi 6 bulan, kena mild stroke. Balik di rumah. Duduk dengan anak cucu dah di rumah.
Kemudian saya nak sebut satu lagi, berdakwah ni kita jangan cari duit, kita kena ikhlas. Saya sebutlah, sisi MA saya cetak dengan daya bahasa. Kalau daya bahasa ada masalah ketika itu, dia jual buku-buku tu dengan kati, dengan kilogram. Saya sedih lah. Sebab buku harga RM40, kulit keras. Saya ada 4 buah. Saya bahasa cetak buku kulit keras. Saya kutuk Haji Nur Mufti di Kelantan, Qardawi, dan juga tentang siapa tak tengok ada 4 buah buku. Sebenarnya buku saya dah 30 buah tu sekarang ni. Yang baca 10 saat itu lama tu, sekarang ni dah sekali dengan orang lain semua dah 30 buah. Saya sukanya satu hari saya tidur di rumah. Lepas buku saya pergi belilah. Dia jual dengan harga RM20 lah, daripada RM45. Saya beli 10 buah, 20 buah, simpan sajalah. Saya tengok, buang saja buku-buku tu. Saya rumah satu hari tu, halo, dia kata. Saya bahasa pustaka. Dia kata, Ustaz nak pergi Mekah, free. Apa? Asisi nak hantar Ustaz. Okey, asisi nak hantar aku. Esok tu rupanya, kedutaan Saudi telefon. Ustaz, kita nak buat pergi ke Mekah. Umrah. Jadi umrah masa tu sebenarnya duduk dekat masjid. Saya tanya orang, dia kata 30,000. Kalau pergi sendiri. Tapi saya pergi free. Percuma. Tadi saya kata waktu jaga pelajaran free, saya dah dapat haji percuma. Dari tamu kerajaan Arab Saudi. Ini pula dari percuma kerajaan Arab Saudi sekali lagi. Jadi saya pergi ke Mekah percuma 2 kali. Hasil daripada kita buat kerja untuk agama Allah tanpa mengharapkan apa-apa imbuhan dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita ganjaran yang kita tak sangka-sangka. Dan saya pun pergi ke Brunei pun mewah dah. Saya gaji dia 3 kali ganda. Tapi sana macam duduk di Kelantan, 50-an lah. 60-an tu. Terlalu sunyi lah. Kita pun tak ada anak orang tua, bawa kereta pun tak apa nampak dah. Jadi boleh duduk rumah. 6 bulan sudah cukup lah untuk beri kepada saya pengalaman jadi masyarakat jemputan di Brunei. Dan sekarang ini saya dilantik menjadi pengarah kehormat pengasuh. Jadi pengasuh tu saya pikul lah sikit sebanyak. Kerana dia diasal oleh Tok Kenali 100 tahun dulu. Jadi alhamdulillah sekarang ni dah bilangan 671. Jadi saya haraplah saudara kita di Akademi Islam ni, saya daripada umur 15 tahun menulis dalam pengasuh sampai umur 1 tahun ni masih menulis dah lebih 50 tahun. Saya harap itu juga satu dakwah kita melalui penulisan daripada buku, artikel. Jadi jangan ada bersyarah saja. Saya sedih kawan-kawan saya ramai yang hanya bersyarah, bila mati tak ada lah. Jadi kalau kita Nabi Idris ke mula menulis, kenapa kita ada tamadun, kerana ada perpustakaan dan sebagainya. Jadi tak cukup dengan mengajar saja, kena menulis. Dan kita ahli-ahli akademik, penulisan itulah akan menentukan untuk masa depan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Kamil Abdul Majid di atas perkongsian penerangan yang saya fikir bukan sekadar bercerita tentang sejarah, pengalaman, tetapi memberikan kita semangat baru dan motivasi khususnya kepada pelajar, kepada pensyarah yang telah lama berkhidmat maupun yang baru seperti saya di Akademi Pengajian Islam pada ketika ini. Saya ambil satu kalimat yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Doktor sebentar tadi, bagaimana apa yang beliau sebutkan iaitu ikhlaskanlah niat kita untuk kita mendidik, menyampaikan ilmu, sebabnya, dan jangan risau bab-bab perkara-perkara yang lain itu, seperti pengalaman yang disebutkan oleh Dr. Kamil, bagaimana rezeki datang kemudian kan min haitsu la yahtasib, dipanggil menunaikan haji secara free, dan itu adalah perkara yang saya fikir menjadi satu panduan, satu nasihat yang sangat-sangat bermanfaat buat kita semua di mana pun kita berada dan apapun pekerjaan yang kita lakukan insya-Allah. Dan untuk makluman para penonton, Al-Fadhil, ayahanda panel yang kita hormati, di live Facebook kita ini banyaklah anak-anak murid yang bertanyakan khabar dan seronok melihat
ada yang menyatakan alhamdulillah Dr. Abdul Mukmin masih sihat lagi, alhamdulillah. Anak-anak murid doktor berikan respon. Mungkin lama tak nampak guru yang pernah mendidik. Jadi bila jumpa hari ini, kegembiraan itu sangat selesa dan sangat sangat suka, dan dia sekaligus mengimbau kenangan-kenangan yang lalu sebenarnya, ya. Jadi ada soalan-soalan yang dikemukakan. Nanti saya akan masukkan sekaligus dalam kita punya sesi penutup yang terakhir. Okay? Okey, baik. Kita terus pergi kepada, sambil saya menantikan soalan-soalan yang berikutnya, mungkin kita boleh pergi terus kepada kita punya penggulungan ataupun penutup, ya. Dan saya fikir 3 pusingan ini sebenarnya masih tidak mencukupi untuk kedua-dua ayahanda kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Mukmin, Ustaz Dr. Kamil bercerita tentang pengalaman. Dan mungkin suatu hari nanti jika diizinkan, Al-Fadhil, panel kita mungkin boleh bercerita ataupun menulis sebuah buku menceritakan pengalaman tentang Apium dan berkongsikan kepada kita semua, insya-Allah, ya. Jadi sebagai penutup, penutup ini lebih kepada saya sebutkan sebagai harapan lah, ya. Mungkin berdasarkan saya pergi kepada Al-Fadhil Dr. Abdul Mukmin. Mungkin Al-Fadhil Ustaz Doktor boleh berikan suatu harapan ataupun apakah nasihat khususnya kepada pelajar dan juga pensyarah ataupun warga Apium ini khususnya pada hari ini dan juga pada masa akan datang. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Doktor. Terima kasih Dr. Selamat, moderator. Saya sebenarnya saya ni tak suka jadi public figure, itu ya masalahnya. Sebab tu jarang gambar saya keluar di public. Saya tak pandai bercakap sangat, tak menurun agenda saya. Agenda saya ni orang ceramah besar di Kelantan, tapi saya ni tak ada. Saya tak suka jadi public figure. Saya tak pandai. Macam Dr. kami, Datuk Mu ni orang public figure. Dia kebolehan banyak sisi. Boleh menulis, boleh bercakap dan segala-galanya. Saya ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebolehan bekerja saja. Sebab saya mungkin latar belakang PTT kot. Saya orang jenis bekerja. Apabila Datuk Mu bagi satu jawatan, saya buat. Perangai saya macam tu, saya buat. Dan kalau ada apa-apa, saya bagi tahu dia. Lepas ni, ada kata, proceed, jalan. Saya buat. Jadi begitulah apabila saya banyak jiwa saya di Jabatan Syariah Pengurusan. Entah kenapa, walaupun saya dipegang Ketua Jabatan Ekonomi banyak tahun, Ustaz Azizi, Dr. Asma yang ada sekarang telah adalah murid saya masa saya mengajar, saya Ketua Jabatan. Dan begitu juga apabila saya dilantik menjadi Timbalan Pengarah Ijazah Tinggi. Jadi saya banyak masa tu dengan Ustaz Mu hingga kita tubuhkan untuk tolong untuk tolong pelajar-pelajar Mesir yang makbul. Pada masa itu saya ingat kita buat silap mata dengan Senate. Sebab orang yang duduk dalam Senate tak faham apa itu makbul. Ijazah kebanyakan orang Azhar jangan dapat jayik, dia jadi dilan. Jadi dia orang makbul. Jadi untuk menolong mereka ini, Ustaz Datuk Mu dan kami semua memikirkan cara nak tolong. Kita cubuhkan cawangan di Nilampuri, kita mengajar master untuk tolong orang selatan Thailand, dan juga kita tubuh di di Kedah, Insaniah di Kedah. Kita adakan kelas hari mingguan di sana, dan saya bersyukur masa saya jadi ijazah tinggi masa tu, pensyarah-pensyarah begitu tidak berkira sangat segi allowance. Kita hantar dia mengajar, mereka itu ikhlas. Tidak ikut rate yang kerajaan bayar. Kita bayarnya hanya kapal terbang yang duit makan begitu. Tapi mereka ni bersungguh bekerja masa. Dan ramai kita dapat tolong pelajar-pelajar di sebelah utara, terutamanya di Selatan Thai yang dapat buat master lah. Jadi itulah masa saya jadi Timbalan Ijazah Tinggi masa tu bersama Datuk Mu. Dan saya berterima kasih banyak pada Datuk Mu. Sebab saya ini orang bekerja. Apabila dia minta bekerja, saya buat kerja. Itu je saya orang. Nak ceramah saya tak pandai. Bukan tak pandai lah, maknanya saya tak suka public figure, saya tak berapa minat. Dan untuk
jawapan pusingan terakhir ini, harapan saya kepada pelajar, sebagaimana saya kata tadi, hargailah Akademi Pengajian Islam kerana Akademi Islam ini tumbuh dari akar yang cukup bagus, cukup kuat, benih yang baik. Dan apa yang kita taburkan benih kepada jabatan di Akademi Pengajian Islam, apabila tumbuh, biarlah menjadi pokok yang subur, bermanfaat kepada manusia. Jadi saya hanya mengharapkan apabila saya join lecturer dulu hanya satu. Kata ayah aku dulu, dia mengajar pondok. Apabila dia mengajar pondok, dia mendapat manfaat ilmu dia tu, anak murid seluruh Malaysia, seluruh tanah Melayu. Jadi anak-anak murid dia tu buka pondok dan sebagainya. Dia dapat manfaat ilmu berkekalan. Menjadi aset dia di akhirat. Jadi saya memikir masa tu, macam mana aku kalau video PPT jadikan dapat aset. Maka saya terpaksa terjun dalam bidang pengajian, jadi lecturer. Dan saya mengharapkan anak murid saya yang pernah belajar di jabatan, dia pernah mengajar saya rasa ada beratus, mungkin beribu dah student, serata universiti dan serata tempat bekerja. Pasanglah niat dengan baik sebagaimana Fadil Doktor kami cakap tadi, ikhlaskan. Jadi dengan ikhlas itu maka kita dapat manfaat Tuhan bagi. Alhamdulillah. Kalau dia tak bagi sekarang pun kita boleh tengok dalam bentuk dia bagi kepada rezeki anak-anak. Saya percaya sangat. Sebab kawan-kawan saya yang saya tinggal di unit perancangan ekonomi dulu semua menjadi Datuk Seri, Tan Seri dan sekarang. Dan masih berjumpa dengan kami. Dia kata, Mumi, nasib baik mu keluar alu daripada review. Ketidak aku tak naik-naik. Jadi itulah ucapan kawan-kawan saya. Mereka jadi Tan Sri ada, jadi KSC, besar-besar semua. Jadi saya balik jadi pensyarah dulu hanya dengan matlamat tadi. Dan saya mengharapkan hari ini, penceritaan ini tidaklah diambil kira oleh Tuhan sebagai maksud dan ria wujud dan semua. Saya, aset saya di akhirat tidak terhapus. Saya harap itu je lah. Benda lain saya tak dapat dan saya pesan kepada semua tenaga pengajar di Akademi Islam, hargailah saudara apa yang saudara-saudari ada di Akademi Islam. Sebab akar Akademi Islam itu adalah akar yang cukup kuat. Janganlah sia-siakan perkara ini. Niat ikhlaskan sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. kami tadi. Apabila kita niat ikhlas dengan Tuhan, insya-Allah Tuhan balas dalam bentuk tak nampak. Setidak-tidak dia balas dalam bentuk anak yang berjaya. Itu pun rezeki yang paling besar. Jadi kalau kita tak nampak, tak dapat gaji besar, tak dapat apa pun, kurangnya dapat dalam bentuk ganjaran yang kita tak nampak. Dan saya alhamdulillah sekarang masih diminta menjadi pengurusi di bank, walaupun saya rasa saya beritahu isteri saya saya dia umur dekat 70, rasa tak dah cukup lah. Tapi oleh kerana pihak bank masih nak saya jadi pengurusi, saya masih jadi pengurusi lagi Institusi Kewangan, dan saya rasa inilah sumbangan saya dan jiwa saya tentang kewangan Islam. Begitu juga saya diharapkan, terutama macam saya nak cerita sekarang. Masa saya mengajar di Jabatan Syariah Pengurusan dulu, saya nak menggalakkan pelajar-pelajar yang buat kertas kerja. Sesiapa yang tulis kertas kerja dan bentang kertas kerja dalam bahasa Arab, saya bagi extra mark. Sesiapa yang buat kertas kerja dalam bahasa Inggeris dan bentang dalam bahasa Inggeris, saya bagi extra mark. Untuk menggalakkan mereka ada berbagai bahasa. Dan sebagai contoh saya bagi Ustaz Sufian yang ada sekarang di Jabatan Syariah Pengurusan. Dia adalah seorang pelajar yang sahut cabaran itu. Semua kertas kerja dia buat dengan saya dalam bahasa Arab. Dan dia boleh bentang ihtijali dalam bahasa Arab. Arabiah dia kuat. Jadi saya minta dia buat PhD di Jordan. Dr. Riza salah seorangnya. Dia strong bahasa Inggeris. Walaupun dia sekolah Arab. Dan saya minta dia buat PhD di negara barat. Jadi untuk kombinasi ini, saya harap di jabatan itu mereka semua akan kembangkan lagi jabatan. Dan saya mengharapkan mereka semua tanamlah balik dalam niat hati masing-masing supaya dapat berkhidmat dengan ikhlas yang mungkin. Dan Tuhan akan balas, insyaAllah. Saya rasa itu je lah, Dr. Samad, moderator. Saya ni tak pandai cakap panjang. Kalau ada soalan nanti, insyaAllah saya akan jawab. Wallahualam. Bekerjalah dengan seikhlas yang mungkin. Itulah baik nasihat yang ditinggalkan sebagai penutup oleh Ayahanda Al-Fadil Ustaz Dr. Abdul Mukmin kepada kita, khususnya buat pelajar di Akademi Islam, buat tenaga pengajar dan juga warga APIUM dan seluruh
alumni maupun penonton yang bersama kita pada saat ini insya-Allah. Ya. Jadi besarlah harapan hasil daripada apa yang telah ditinggalkan dan mudah-mudahan harapan tersebut dapat kita teruskan. Saya tidak ingin membuang masa, saya ingin terus pergi kepada panel kita yang kedua, Ayahanda Al-Fadhil Ustaz Dr. Kamil Abdul Majid. Mungkin Al-Fadhil Ustaz Doktor juga boleh berikan kepada kami khususnya pelajar, pengajar, warga Apium dan seluruh mungkin alumni juga ramai anak-anak pelajar ustaz yang sedang menonton bersama kita pada hari ini. Apakah kata-kata terakhir ataupun nasihat kepada kami pada hari ini dan khususnya untuk Apium pada masa akan datang? Falyatafaddal. Saya bukan nak bernostalgia. Cuma saya ingatkan, macam Datuk Dr. Mukmin sebut tadi lah. Bahasa tu adalah kunci. Dan saya rasa pelajar kita peringkat awal tu, zaman Datuk Zul, zaman yang kita sebut tadi lah. Bahasa Arab mereka kuat. Dan mereka, saya ingat, keupayaan bahasa mereka tidak jauh beza daripada orang yang balik daripada Timur Tengah, balik daripada Mesir dan sebagainya. Jadi untuk mendalami pengajian Islam ni, bahasa Arab perlu sehingga kita boleh membaca kitab-kitab klasik sebab di situ banyak ilmu-ilmu. Tapi bila saya tengok tesis-tesis yang kemudian ni, mungkin pelajar akademik Islam ni lebih kuat bahasa Inggeris daripada bahasa Arab. Saya bahasa Inggeris juga penting sebab bila kita nak menyampaikan kepada orang bukan Muslim, orang Cina, orang India. Saya kelemahan saya bahasa Inggeris. Tapi kalau bahasa Arab tu, sampai seronok baca kitab bahasa Arab, tak nak baca dah kitab bahasa Melayu pula. Pasal kitab bahasa Arab tu dia lebih banyak ilmu, lebih banyak sedap bahasa kita baca. Dan satu lagi jangan lupa, daripada Lempudi, Kolej Islam ni, guru-guru kita, peringkat ayah-ayah kita dulu, atuk-atuk kita, mereka belajar di Mesir. Di Mesir tu belajar di Azhar dan mendapat roh perjuangan tajdid islah daripada Muhammad Abdul Rashid Ridha, kemudian gerakan Islam dan sebagainya. Jadi bila datang ke Malaysia ni, daripada sistem tradisi pondok, kita bertukar kepada tajdid islah, pembaharuan, pembaharuan sosial Islam yang moden. Daripada zaman Muhammad Abdul, sebelum tu zaman Afghani, mari Syartu, mari Abu Zahrah. Jadi kita jangan lupa, ini kita punya akar umbi yang Datuk Dr. Mukmin sebut tadi. Telah minta maaf lah sebut Datuk dan nak dapat Datuk tu kok. Jadi makna kita punya baca lah. Dan saya pun saya waktu belajar Nempuri lagi. Dah baca buku Maududi, buku Said Qutub. Jadi itu yang menguatkan lagi kita bahasa Arab. Tidak cukup dengan nota-nota kuliah saja. Kemudian kita nak menyampaikan deliver kepada orang, kena tahu pula bahasa Inggeris. Jadi dengan adanya kekuatan bahasa Arab dan bahasa Inggeris, kita menjadi ahli akademik yang kuat. Tengok kita di Kelantan, kita berbangga dengan Profesor Kamal Hassan, berbangga dengan Ustaz Osman Muhammadi. Bahasa Inggeris mereka walaupun duduk di Kelantan, tapi cukup hebat. Bahasa Inggeris yang tinggi. Semalam buku Dr. Nawawi daripada Kelantan juga dilancarkan. Bahawa dia tu arti perjuangan. Sekarang itulah arti kehidupan. Mereka ni adalah bukan sahaja ahli akademik, tapi mereka juga adalah pejuang-pejuang dakwah dalam gerakan-gerakan seperti Abing, Ikra, macam-macam lagi. Dan kita kena ingat guru kita, macam Ustaz Ilyas Osman, Ustazah Anissa, dan ramai lagi lah. Daripada guru saya lagi dulu. Ustaz Yaakob, Ustaz Wahab, Ustaz Darus Sanawi. Jadi saya nak mencadangkanlah kalau akademik Islam dapat buat satu buku mengenai guru-guru akademik Islam. Daripada Mak Cik Uk sampai sekarang saya ingat dekat dengan 100 orang dah. Dan kita alumni Yayasan Nempuri tu sekarang ni nak keluar satu buku, Datuk Muk jadi ketua pengarang sekarang ni. Mereka ni lebih rapat sebenarnya. Kita nak keluar buku, semua tulis. Saya tulis tahun 1965 sampai 70 misal saya belajar di Nempuri. Datuk Muk tulis zaman dia. Jadi dah ada berapa artikel dah, 230 artikel, dah masuk gambar-gambar semua.
Sekarang ni dah percetakan. Saya ingat AIUM dan IPU ni, dia kena lebih rapat kalau agak alumni dia. Dan saya cadang kalau alumni bawa Datuk Hidayat Buan ni akan lebih baik daripada yang lepas-lepas, supaya kita aktif membantu pelajar-pelajar kita dan mereka bertanggungjawab untuk merakalkan sejarah akademik Islam secara yang lebih sesuai. Jadi apa yang kita buat ni mungkin bercampur-campur aduk dan sebagainya, mungkin boleh dibuat semula. Dan kita semua tahu beberapa tesis telah ditulis orang tentang akademik pengajian Islam daripada Dina Furi sampai sekarang. Dan sikit lagi saya ingat tokoh-tokoh kita macam Dr. Abdul Hayy Almarhum telah menulis tafsir dan telah dibuat tesis mengenai dia. Jadi ini semua adalah pencapaian-pencapaian yang kita banggakan. Di samping kita tidak melupakan untuk terus maju ke hadapan. Jadi kalau ikut syarah Datuk Muk dulu, mula-mula kita 100% secara azhar. Lepas tu kita compare dengan yang moden. Kemudian kita integrasi. Sekarang ni sebenarnya zaman saudara-saudari ni keadaan lebih perlu kepada orang yang menguasai dua bidang. Bidang Islam dan bidang moden ni untuk diintegrasikan. Dan kita dah ada model di UIA. Dan sekarang ni kita punya cabaran UIA, UKM, USIN. Jadi akademik Islam jangan sampai tenggelam. Sebab dulu kita terkenal dengan bahasa Arab. UIA terkenal dengan undang-undang bahasa Inggeris. Jadi sekarang ni USIN terkenal dengan bahasa Arab pula. Kemudian UKM pun berusaha untuk maju ke depan. Jadi kita kena bukanlah kata nak berdengki, tetapi fastabiqul khairat. Jadi kita bekerja-kerja untuk memberi sumbangan kepada dunia Islam sampai pelajar-pelajar kita bukan lagi jadi jago kampung. Dan kita berbangga akhir-akhir kita tengok pelajar-pelajar dari Arab, dari Algeria, dari Mesir, dari Saudi, belajar di Malaysia, datang akademik Islam. Kemudian dari Indonesia tak kira lagi lah. Kalau kita pergi ke Indonesia tu bangga semua. Memuji-muji Malaya akademik Islam. Jadi kita punya jaringan antarabangsa cukup luas dah sekarang ni. Dan pensyarah-pensyarah kita pun dijemput untuk menjadi penyelia atau menjadi pemeriksa tesis-tesis UIA dan juga semua universiti-universiti. Ini satu pengiktirafan terhadap kejayaan pensyarah-pensyarah kita dan pelajar-pelajar kita. Dan saya haraplah saya ni bakal kata generasi kedua lah. Guru-guru kita tu generasi pertama, start mood generasi kedua. Datuk Zul dan kawan-kawan dia ni, Dr. Johnny, Dr. Rozman ni generasi ketiga, bakal saudara-saudara dah generasi keempat. Jadi generasi ni biar jadi lebih baik. Itu kita kata Quran sebut kasajaratin tayyibatin. Jadi pokok yang elok, abduha sabitun wa far'uha fis sama. Wallahu a'lam. Cabut dulu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah fastabiqul khairat. Janganlah jadi jago kampung. Syajaratin tayyibatin itu sangat menarik untuk kita renung dan kita fikirkan apa yang telah dinasihatkan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Kamil dan begitu juga Al-Fadhil Dr. Abdul Mumin. Dan saya fikirkan khusus buat para pelajar dan warga Apium dan alumni seluruh yang menonton kita pada pagi ini, nasihat ini bukan sekadar dalam lingkungan warga Apium sahaja, tetapi kita semua boleh aplikasi dalam proses kita bekerja dan kehidupan kita. Dan saya fikir pengalaman yang begitu luas, sumbangan yang begitu besar yang telah dimainkan oleh tokoh-tokoh di belakang tabir Apium, khususnya apa yang telah dilakukan oleh Al-Fadhil Dr. Abdul Mumin, Al-Fadhil Dr. Abdul Kamil dan guru-guru kita yang mungkin ada sebahagian yang telah meninggalkan kita, begitu besar. Dan sudah tentu kita pula perlu memainkan peranan bagaimana untuk kita teruskan perjuangan ini, insya-Allah. Jadi jika kita tengok dekat komen Facebook kita, pemangku pengarah Dr. Fauzi Hamad telah berikan respon daripada cadangan Dr. Kamil sebentar tadi.
beliau mengambil cadangan untuk membukukan tentang biografi pensyarah Apium itu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita akan cuba usahakanlah hasil daripada cadangan-cadangan tersebut, dan kita pun sangat mengalu-alukan sekiranya ada alumni, para pensyarah asatizah yang memberikan cadangan, penambahbaikan ataupun apa-apa sahaja untuk kita sama-sama meneruskan ataupun mengembangkan lagi Akademi Pengajian Islam ini ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi saya fikirkan harapan yang telah disampaikan oleh kedua panel itu tadi lebih daripada cukup. Cumanya saya ambil ada beberapa soalan di sini. Saya ada ditanyakan soalan. Cuma tidak dinyatakan kepada panel pertama atau kedua. Tapi tak apalah, saya berikan ruang kepada kedua-dua panel kita untuk berikan pandangan dan juga respon. Soalan saya ditanyakan, hari ini terlalu nampak perbezaan di antara kualiti pelajar, sama ada pelajar pada era kini, masa kini, dan juga pelajar-pelajar lama. Sebahagian telah disebut oleh Dr. Kamil. Ya. Jadi boleh panel ataupun doktor kongsikan kenapa benda ini berlaku. Maksudnya perbezaan yang mungkin dia tidak perincikan soalan. Saya fikir mungkin dari segi penguasaan, kualiti dan sebagainya. Saya persilakan dahulu Dr. Abdul Mukmin untuk berikan sedikit respon tentang soalan tersebut. Silakan. Saya rasa Dr. kalau boleh Fadil untuk kami dulu. Saya tambah boleh. kepada Dr. Kamil. Okey, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Saya rasa pertama sekali perkara asas. Zaman kami dulu habis darjah 6 sekolah Melayu, masuk sekolah Arab 9 tahun. Tapi tak semesti bagus. Tapi saya ingat pendedahan kepada bahasa Arab tu begitu kuat. Dan guru pun sama-sama di Ma'had tu, orang hebat-hebat lah. Guru saya tu, 2-3 orang jadi mufti, Haji Nur Mufti, Haji Ismail Mufti. Kemudian memang tokoh-tokoh hebat lah. Kemudian pergi Kuala Lumpur, saya nak sebut, semua balik MMC masa tu. Pelajaran yang paling tinggi, Datuk Mak Cik Ruk, buat jadi mufti juga. Jadi maksud saya di sini, penguasaan bahasa pada kecil lagi, apalagi Ustaz Mukmin juga di Kuala Kuala Islam, Ustaz Mahidin Musa dan sebagainya. Kerana Kuala Islam pula ada bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi orang Kuala Islam pergi UKM pula kuat bahasa Inggeris. Jadi saya tamak dulu, sama ada yang belajar Arab, kuat bahasa Arab, yang belajar Inggeris, kuat bahasa Inggeris. Tapi yang kemudian saya tengok, pertama mungkin sistem kita terlalu exam oriented. Jadi 10 nak periksa je. Nak dapat nilai A, 15A. Saya belajar tingkat 1 sampai tingkat 5. Kita bekerja dengan periksa. Tuition, bahasa Inggeris, tuition matematik dan sebagainya. Jadi saya nak sebut macam sama Umi tadi buatlah. Anak-anak saya pun tak ada yang cemerlang. Biasa-biasa saja. Tapi mungkin berkat dah saya membantu pelajar-pelajar di Akademi Islam dulu. Anak saya sekarang ada jadi PTD, ada jadi bawah AG, bahagian undang-undang, ada 2 orang jadi pensyarah. Saya tak nampak mereka ni apa kelebihan. Tetapi saya rasa pasal kita banyak bantu budak-budak sekolah agama dulu. Saya pun dulu ingat belajar pasal sekolah agama ni. Kita angkat sikit markah-markah dia. Dalam sekolah agama orang pandai sebelah mata. Pergi pula dengan makbul, dengan Yayid. Dan kita belajar Azhar ni, Yayid tu hebat dah. Datuk Muk dapat Yayid Jidah, orang lain dapat Yayid dah. Jadi saya nak sebut di sini, asas tu penting. Kemudian rumah tangga pula, ibu bapa janganlah lepas anak-anak cikgu-cikgu saja. Cikgu tu sebenarnya membantu ibu bapa saja. Ibu bapa dia patut jadi anchor kepada keluarga. Dan saya secara peribadi, anak-anak saya pun, saya galakkan mereka buat MA dan anak bongsu kena buat PhD. Supaya kita nak macam Datuk Umi lah. Datuk Umi tak dia tu guru, pensyarah, pandai mengajar. Ayah saya pun dakwah sama Jabahah. Ayah Datuk Umi juga. Datuk Umi ni ulama besar di Kelantan. Jadi kita legasi untuk guru yang itu kita dalam bentuk baru lah, bentuk lebih moden. Dan kita tak berlawan dengan mereka, cuma kita meningkatkan lagi. Jadi saudara-saudara generasi baru ni kena tingkat lagi. Sebab sekarang ni agama ni
zaman internet ni semua orang boleh belajar dah. Dunia belajar pula bahasa Arab ada, bahasa Inggeris, dia dapat explore seluruh dunia dah. Jadi kalau kita ustaz ketinggalan, jadi tak boleh lah. Saya pun sekarang mengajar masjid-masjid pasal guna kitab-kitab baru, tak guna kitab-kitab lama dah. Tak ada lah masa kita mengajar rukun semayat setahun, membatal wuduk setahun. Ini kalau Syekh Muhammad Ghazali kata, Allah ambil semayat 5 minit, apa mengajar siapa? Daripada bulan puasa, bulan Ramadan ni sampai bulan Ramadan terdepan. Dia teknik belajar bahasa Arab tu kena pertingkatkan. Teknik mengajar agama pun kena pertingkatkan. Kena banyakkan praktikal, kena banyakkan benda-benda semasa lah. Jangan lagi orang pandang agama ni benda yang remeh, benda yang temeh, benda yang mudah. Macam dulu lah. Macam-macam ditutup aktivis Taliban lah, kuat politik, mengaji malah, macam-macam. Jadi kita kena tunjuk contoh teladan. Sebab agama tu yang lu, wala yu'la alaih. Atas pesanan saya. Jadi kita pikuk agama ni sebenarnya risalah yang besar. Risalah Nabi-Nabi, risalah Rasul-Rasul. Bukan kerja-kerja main-main. Kemudian, Datuk Muhammad kata tadi juga, Nabi dah mati tu kita nak buat kepada Allah. Jadi, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansabaqillahu minad dunya. Wabtaghi tu cari, bukan cari saja. Cari, jumpa, dapat, pegang, amal. Itu wabtaghi tu. Bukan tak wabtaghi satu tu. Tapi wala tansabaqillahu minad dunya. Sebab tu kita belajar bukan untuk digelar doktor, digelar profesor, digelar ustaz atau sombong dengan ijazah berjela-jela. Dan jangan jadikan ijazah tu mangkuk macam rezeki. Rezeki tu saya kata dah tadi. Tak mahu ibu sebut. Dia akan mari min haitsu la yahtasib. Kalau kita betul-betul ikhlas kepada Allah Taala. Sebab tu saya pun cakap satu bab dalam tesis PhD saya tentang ikhlas. Dr. Basri baca dia menangis. Saya tak dengar lagi orang baca tesis sampai menangis. Pasal bisa berikhlas ni. Ikhlas mudah disebut tapi susah untuk diamalkan. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Begitu saya boleh katakan begitu menusuk ke kalbu dan begitu indah pesanan-pesanan yang ataupun respon daripada persoalan rakan kita. Mungkin kita boleh berikan ruang sedikit kepada Dr. Abdul Mukmin untuk tambahkan sedikit daripada huraian Dr. Kamil tadi. Persilakan Al-Fadhil Doktor. Terima kasih moderator. Saya amat setuju dengan Fadil Dr. Kamil tadi. Ialah generasi kami dulu generasi susah. Saya daripada sekolah Arab, daripada pondok pergi ke sekolah Arab. Sekolah Arab ni sekolah pada masa itu orang tidak hargai langsung berbanding dengan sekolah Inggeris. Jadi itu cabaran paling besar pada masa itulah. Kami dikatakan tak cicak, pakai seluar putih bersongkok belajar. Orang perempuan tak nak tengok kita ni. Paling-paling tidak jadi tu imam tu bila. Jadi itulah image sekolah Arab zaman dulu. Tetapi banding zaman sekarang, okey banyaklah. Sebab ibu bapa tu gila-gila nak hantar ke sekolah agama, sekolah Arab. Banding dengan kami dulu. Saya ingat lagi, sekolah agama ni kalau mengikut Allah yarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman Sungai Durian, dia kata macam kayu selinak. Tahu kayu selinak? Kayu selinak ni kalau kita nak buat yang dah lebih-lebih, tak boleh nak buat apa-apa apa, itu dah jadi kayu selinak. Itulah sekolah Arab zaman dulu. Betapa kita tak dipandang oleh masyarakat. Tetapi sekarang orang dah pandang semua. Dan saya mengharapkan kepada generasi sekarang, apabila mereka telah dinilai baik, berhubung sekolah agama, sekolah imtiaz, sekolah semua ni, ibu bapa nak hantar anak, tahfiz, gunakan peluang ini untuk sebaik mungkin. Gunakan peluang ini untuk sebaik mungkin dan harapkanlah supaya kita dapat berjaya untuk masa akan datang. Saya akan menyeru perkara ini terutama dalam bidang saya lah, bidang kewangan Islam. Saya berbangga dengan anak murid saya sekarang. Semua berjaya bagi saya. Dan taburkanlah khidmat masing-masing. Dan bagi mereka yang belajar sekarang, tuntut ilmu sebaik yang mungkin. Gunakan sepenuhnya guru yang ada. Kerana mereka ini adalah zaman yang terbaik. Dan entah semua nak hidup di zaman yang lebih mencabar pada masa depan. So, pelengkapkanlah diri. So, saya rasa begitulah sedikit pandangan saya, Tuan Moderator. Allahu'alam.
Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Mukmin dan juga Al-Fadhil Ustaz Dr. Kamil Abdul Majid yang merupakan ayahanda kita semua, guru-guru kita, tulang belakang, orang penting, tokoh yang banyak memberikan sumbangan sepanjang tertubuhnya Apium di Universiti Melaya ni dan juga sebelum lagi bergabung dengan Universiti Melaya. Ya. Dan saya fikir tuan-puan, para hadirin, para penonton yang dikasihi sekalian, uh, tiga pusingan yang kita bincangkan tadi banyak input yang kita telah dengarkan dan pada respon terakhir tadi dan saya fikirkan harapan, nasihat dan juga panduan yang telah diberikan oleh kedua tokoh, saya boleh katakan dua tokoh penting pada hari ini dan saya fikir insya-Allah Apium mungkin boleh kita jemput lagi pada masa akan datang untuk kita bincangkan topik-topik yang lebih menarik dan saya fikir banyak lagi sebenarnya rahsia cerita pengalaman yang belum diceritakan. Tetapi perkongsian pada hari ini saya cukup begitu gembira sebab banyak juga perkara yang saya pun tak ketahui walaupun saya berkhidmat ataupun belajar di Apium ini. Ya. Cumanya ada beberapa poin penting saya nak simpulkan hasil daripada keseluruhan perbincangan. Yang pertama saya ambil daripada input daripada kedua panel kita. Yang pertama iaitu keikhlasan. Bagaimana pentingnya keikhlasan semasa menuntut ilmu dan semasa menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan dapat kita aplikasi sebaik yang mungkin. Dan yang kedua adalah kena perbanyakkan berkarya sepanjang berkhidmat ini. Maksudnya kita mengikut kepada arus perdana situasi semasa, kita perlu menguasai jugalah ilmu-ilmu lain di samping kita perlu perbanyakkan berkarya. Ya. Dan juga kuasai ilmu-ilmu yang lain, itu yang paling penting. Dan yang ketiga adalah besar harapan dua tokoh jemputan kita pada hari ini untuk agar diteruskan legasi kecemerlangan Apium ini seperti mana harapan yang disebut bersumber daripada akar yang begitu kukuh, syajaratin tayyibatin itu. Dan terakhir sekali, marilah kita bersama-sama mendoakan khususnya buat panel jemputan kita pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Mukmin dan Ustaz Dr. Abdul Kamil, mudah-mudahan dikurniakan kesihatan yang baik dan terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami bersempena sambutan 40 tahun, mungkin lebih Apium ini ya. Mungkin ada di atas kertas dan di belakang kertas tapi kita letak 40 tahun ya Ustaz ya, boleh. Ya. Dan insya-Allah segala nasihat, segala panduan, segala cerita itu dapat kita mengambil iktibar dan dapat kita berikan jadi satu panduan untuk pada masa-masa akan datang. Sekali lagi saya mewakili pihak penganjur Akademi Pengajian Islam sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih wa jazakumullah khair khususnya kepada panel yang pertama Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Mukmin Abdul Ghani dan juga panel kita yang kedua Al-Fadhil Ustaz Dr. Kamil Abdul Majid di atas kesudian berkongsi cerita menarik, berkongsi pengalaman suka duka sepanjang berkhidmat dan menuntut di wadi yang penuh bertuah ini. Jadi kita pun telah sampai ke penghujungnya. Sebelum kita pergi kepada penutup, sebelum kita tutup, saya ada beberapa rangkap pantun sebagai penutup. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, kiranya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Jadi sekadar itu para penonton, para hadirin yang bersama kita pada hari ini, kita pun telah sampai kepada penghujung. InsyaAllah ada ruang waktu, kita bersua lagi pada masa akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada panel jemputan yang sangat kita hormati, segani dan kasihi. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Jazakumullah khair dan kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan surat dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim.